Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bersama saya Cikgu Kebun Sikit. InsyaAllah hari ni Sikit nak buat live macam mana nak tanam daun sup. Okay. So boleh share video ni insyaAllah. Okay. Boleh nampak ya? Okay. Selamat pagi semua. Dah makan ke belum? Okay. Sementara tunggu masuk dulu. Sementara tunggu kita punya pelajar-pelajar kita nak belajar pagi ni. So sikit kita tunggu lebih kurang dalam 50 orang itu kita akan start lah. Okay. Right. Dah. Ayah tengok kat handphone satu lagi yang. Dah. Tengok kat handphone satu lagi. Tengok kat handphone satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Ya. Ya. Okey. Cik. Tu ni. Ingat pagi ni tak sempat nak jumpa ni. Nak beli baju. Okey, sampai dekat Cakotiau tu. Jadi saya sikit suruh buat sikit ni, WhatsApp. Alamat rumah okey. Ma, bagi alamat rumah kat dah. Nombor telefon tu. Tak ada rumah. Bagi ni kan. Hai, Assalamualaikum. Minta maaf, ada orang call pagi ni nak beli baju. Okey, siapa kat sana? Okey, bersama saya Sikit Cikgu Kebun. So hari ni Sikit nak ajar macam mana nak tanam daun sup. Okey, boleh tengok Sikit punya okey, siapa ada kat sana? Hai Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Hafiz. Okay Hafiz, ejen sikit, selamat pagi. Okay, tolong share video sikit. Video live sikit ni tolong share bagi ramai-ramai dapat tengok kita punya live. Dan ilmu lah hari ni kita nak belajar macam mana nak tanam daun sup. Okay, tolong share video ni insyaAllah. So kita akan live hampir sejam, insyaAllah hampir sejam. So kita akan ajar 9 teknik macam mana nak tanam daun sup supaya jadi giant je ni. Okay, kalau tengok sekarang ni daun sup giant. Bukanlah Sikit ni pandai sangat, tapi adalah sikit-sikit ilmu. So kalau tengok sekarang ni macam mana daun sup ni boleh gemuk macam ni. Okay, tengok. Alright. Jadi ni semuanya perlukan teknik lah. So kena faham 9 teknik ni, insyaAllah boleh dapat daun sup yang giant. Okay. So sementara sikit nak tunggu lagi. Kita tunggulah ramai sikit yang nak belajar pagi ni. Okay, tolong share dulu. Nanti bila sikit dah start nanti boleh tanya apa-apa soalan. Okay. Hafiz, boleh nampak sikit ke? Hafiz, boleh nampak sikit ke?
Okay. Boleh dengar orang suara sikit Hafiz? Okay. So kalau tengok sekarang ni ada daun sup yang Sikit beli kat pasar. Okay. Kalau kita tengok daun sup yang kita beli kat pasar ni kecil lah So saiz dia tak adalah besar. Jadi macam mana kita nak dapatkan saiz yang besar tu, hari ni Sikit akan kongsikan. So kalau tengok ni daun sup yang biasa lah kita tengok kat pasar. Dan Sikit faham ramai orang cun lain baik nampak sikit. Okay Hafiz, okay. Alhamdulillah lain baik ya. Okay, kalau tengok ni daun sup yang Sikit beli kat pasar. Okay, Cik Abu Hassan nampak sikit. Okay, Cik Abu Hassan, baik, terima kasih. Okay, so kalau kita tengok selalunya di pasar memang daun sup dia punya saiz dia kecil lah Kalau tengok sebab apa kecil, hari ni Sikit akan tunjuk teknik dia kenapa kecil. Satu, kalau tengok sekarang ni daun sup ni dia memang dia orang tanam satu, orang kata apa, biji benih tu dah terus banyak jadi bila banyak dia tumbuh kecil jadi halus pokok dia. Tapi sesuai lah untuk orang yang nak jual dalam kuantiti yang banyak, sesuai lah ni Jadi kalau macam kita kat rumah, so macam suri rumah ni, hai Kak Rashidah. Okay, Kak Rashidah, selamat pagi. Dah makan ke belum? Okay, InsyaAllah nanti kita akan ada program dengan Kak Rashidah di Sungai Buloh, Kampung Gajah So program tu kita akan ajar di masjid di surau. Jadi insyaAllah siapa-siapa yang minat nak belajar tanam daun sup, tanam sayur, daun sup macam-macam, so kita akan ajar dekat program tu. Okay, Kak Rashidah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita tunggu bagi ramai sikit kita punya peserta khusus kita pagi ni. Okay, bagi ramai sikit, nanti insyaAllah Sikit akan kongsikan. Okay, tolong share video ni, klik share dekat bawah tu, share, bagi pada kawan-kawan, kita bagi kongsikan ilmu pagi ni. InsyaAllah Sikit akan kongsikan dan tolong sampaikan. Okay, tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Tolong share share bagi ramai sikit. InsyaAllah Sikit akan kongsikan. Bila share, nanti video ni dia akan save dekat anda punya telefon. Jadi boleh tengok berulang-ulang kali lah. Okay, so insyaAllah Sikit dengan wife Sikit, kita nak bagi free gift lah untuk siapa yang share banyak hari ni video Sikit. Kita akan bagi free gift. So wife Sikit kata, dia kata memang nak bagi free gift produk. Okay, ni produk baru Sikit. InsyaAllah lagi untuk yang siapa share banyak, yang terbanyak wife Sikit akan tengok dekat dia punya phone. So kita akan bagi free gift Sikit Loft. Sikit Loft ni adalah liquid organic fertilizer. Lagi Sikit akan tunjukkan apa kelebihan Sikit Loft ni. Okay, kita akan bagi gift kepada yang share banyak Okay, so sementara nak tunggu ramai yang masuk dan nak tengok live ni, bolehlah nak tulis komen kat situ, nak tanya soalan apa-apa. Okay, okay, Muhammad Mustaqim, hai Muhammad Mustaqim, dah sarapan ke belum? Okay, terima kasih tengok live Sikit. Adalah sikit ilmu Sikit pagi ni nak kongsikan. Okay, Ayang dah bagi nombor telefon, alamat rumah dekat orang yang nak beli baja tu. Pagi ni ada orang nak beli baja daripada Pahang. Jadi dia terpaksa nak lalu Tanjung Malim, nak singgah juga. Sikit bagi tahu dia ada live pagi ni, tapi dia nak datang juga, tak apalah kita bagi. Okay, so dia datang terus lah. Ni Sikit live dekat rumah Sikit Tanjung Malim. So anda dekat mana ni sekarang? Boleh bagi tahu dekat mana anda, location anda. Sikit nak tengok berapa ramai live, duduk di mana. Okay, so 7 orang baru tengok. Kita tunggu sikit lagi, insyaAllah. Kita tunggu bagi ramai sikit. So boleh simpan soalan siap-siap. Hari ni kita punya topik nak belajar berkenaan dengan daun sup. Okay, topik kita nak belajar macam mana nak tanam daun sup. Bukanlah sampai jaya, orang kata kalau boleh nak bagi jadi elok lah
So nak bagi jadi subur lah. Okey, kalau tengok kat depan sikit ni, daun sup ni sampai berbunga. Nampak? So sikit tanam dia start bulan 6 hari tu. Dah makan banyak kali dah. Dah jenuh buat sup daging. Okey, kalau tengok ni sekarang ni dia punya pokok sup sikit. Dia kena tahan dengan buluh, takut terbalik, berat. Dia punya batang tu besar sangat kan. Okey, batang dia tu dia punya saiz tu besar marker pen. Dia punya saiz batang dia. Okey. So ni daun sup sikit, alhamdulillah subur lah. Tapi yang ni sikit tak makan sebab sikit nak buat benih. Kalau tengok penuh dengan bunga. Dia punya daun sup dia penuh dengan bunga-bunga, nampak? Dia punya tengah berbunga. Jadi sikit ambil dia punya bunga tu kita nak buat benih. Jadi tanam sampai boleh buat benih. Okey? So tolong share sikit punya live ni. Kita bagi ramai sikit kita punya peserta kita. Okey, boleh komen kat bawah tu, jangan malu, jangan segan. Komen je apa-apa nak tanya. Okey. Sikit ni tak adalah pandai, ini teknik sikit. Sikit nak ajar macam mana nak tanam daun sup cara sikit sendiri. So sikit ni tak adalah pandai sangat, tapi adalah sikit-sikit ilmu nak kongsikan pagi ni. Okey, sebenarnya dah lama nak buat live ni, tapi orang cakap kekuatan tu tak sampai lagi. So hari ni insya-Allah dah lama kawan-kawan minta dan hampir 900 orang mesej dekat WhatsApp sikit untuk belajar tanam daun sup. Jadi sikit rasa memang ramai sangat orang minat tanam daun sup ni. Dan ramai yang komen tanam daun sup tak jadi, semai benih tak jadi. Lepas tu daun sup dia tanam kecil. Kecil macam kita beli kat pasar kan. Ni yang sikit beli kat pasar. So jadi kecil kan. So dia tak gemuk. Okey, Muhammad Nur Hazmi. Okey, hai Muhammad Nur Hazmi, selamat datang ke live sikit. Okey, boleh mesej kat bawah tu. Boleh dengar suara sikit okey ya? Okey, sambil-sambil baring, sambil-sambil makan boleh tengok live sikit, belajar. Kalau ada buku dengan pen lagi bagus, lagi baik. Okey, boleh tulis apa yang sikit nak sampaikan. Hari ni sikit akan ajar 9 teknik yang perlu anda tahu untuk berjaya tanam daun sup. 9 teknik ni. Jadi sikit minta tolong juga yang tengok live sikit ni, tolong tulis balik apa yang sikit cakap ni, 9 teknik ni. Okey, tolong tulis 9 teknik yang sikit akan kongsikan ni. Jadi orang kata nanti boleh kawan-kawan lain tengok kita punya live ni dan dia boleh baca komen balik 9 teknik. Okey, sikit beritahu dulu teknik yang pertama. Okey, dah ada lebih kurang 10 orang tengok ni. Okey, teknik yang pertama, first, kalau nak berjaya tanam daun sup, kita kena tahu lokasi kita nak tanam dulu. Okey, lokasi. Yang kedua, jenis benih yang kita nak beli, jenis daun sup tu. Okey. Yang ketiga, teknik semaian dia. So kalau nak berjaya tanam, mesti kena pandai macam mana nak semai. So apa medium yang sesuai kita nak semai. So hari ni insya-Allah saya akan kongsikan tu medium nak semai tu. Lepas tu yang keempat, kadar siraman air. Okey, boleh tulis ya, kadar siraman air. Berapa banyak air nak siram. Hai Umi. Hai Umi Siti Mariam. Hai Umi, selamat pagi. Dah sarapan belum? Okey. Yang keempat, kadar siraman air. Yang kelima, penjarangan. So bila dah semai jadi, macam mana kita nak jarangkan dia, nak jarakkan dia. Okey. So yang kelima, macam nak jarangkan ataupun nak jarakkan kita punya benih tu supaya dapat dia punya benih tu space yang sesuai dan gemuk. Okey. Yang keenam, pemilihan baja. So good luck sikit. Terima kasih Umi. Kongsi pagi ni sikit-sikit ilmu yang sikit ada Umi. Okey, yang keenam pemilihan baja. Yang ketujuh, kawalan serangga dan kulat. Maksudnya kita kena buatlah sikit kawalan serangga dan kulat organik ya. Okey. Yang ke-8 okey, yang ke-8 medium dia. So bila kita dah semai jadi, apa medium kita nak guna? Medium ni tanah lah, tempat kita nak tanam tu. So apa medium yang sesuai untuk kita tanam. So yang tu kita kena pastikan betul medium dia, tempat tanah yang kita nak tanam tu, jenis tanah macam mana. So apa tanah yang sesuai. Ismail Hashim, Pak Mael, Tepin, Pak Mael, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, yang ke-9, kita kena bagi vitamin. So 9 ni adalah teknik yang sikit buat sendiri.
Alhamdulillah berjaya tanam daun sup. Kalau tengok tadi daun sup yang dah berbunga. Ni sampai berbunga daun sup, ni saiz dia. Siapa yang belum tengok lagi. Okey, dah kena tahan dengan buluh sebab takut terbalik. So ni ada lagi satu. Kalau tengok dia punya saiz, alhamdulillah memang besar lah kan. Okey. So hari ni Siki akan kongsikan kenapa saiz dia boleh besar macam ni. Ni 2 pokok Siki tanam dalam satu pasu. Nampak saiz dia besar. Okey. So tolong tulis apa yang Siki cakap tadi. Ada 9 teknik untuk berjaya tanam daun sup 9 teknik. Okey. Siki ulang balik. Yang pertama, kita kena tahu lokasi nak tanam. Maksudnya tempat nak letak pokok tu. Yang kedua, jenis sayur, jenis daun sup yang kita nak beli tu, biji benih dia. Yang ketiga, teknik semaian biji benih, macam mana nak semai dia. Yang keempat, kadar siraman air. Yang kelima, penjarangan. Yang keenam, pemilihan baja. Yang ketujuh, kawalan serangga. Yang ke-8, medium tanaman. Yang ke-9, vitamin. Okey, ke-9 ni boleh tulis dekat dalam komen untuk orang lain tengok. Dan insya-Allah saya Siki akan ulang balik. Okey, kalau dapat 9 teknik ni, insya-Allah berjaya dapat tanam daun sup yang gemuk. Okey. So Siki tunjuk balik ni daun sup yang Siki beli dekat pasar. Kalau tengok dia bukanlah kurus, tapi memang dia orang tanam serumpun banyak. Bagi satu set tau, dia nak satu set tu. Ni ambil ni. Dia tu balik ni. Ni, yang. Minta maaf, pagi ni ada orang nak beli baju. So ni set yang Siki jual. Sekejap Siki nak jumpa dia sekejap Sekejap je. Baik, terpaksa ni. Sebab dia tengah buat live. Ni yang baru kan? Baru. Nak twin kot. Single. Ni berapa ni? Main. Tak apa main. Okay, minta maaf. Pagi ni ada orang, nama apa sih? Fizi. Cik Fizi daripada Pahang. Penang. Daripada Penang. Dia lalu ada program Cik Fizi? Ada balik apa daripada training. Ni Cik Fizi. Balik daripada training. Dah kebetulan lalu di Tanjung Malaysia ni singgah jumpa Siki lah. Dah lalang dah sampai sini. Okey, Cik tengok Siki punya pokok daun sup. Ya, daun sup ni. Apa Ramai ni? orang minta tanya macam mana tanam daun sup je ni. So hari ni tu yang nak buat video live tu kan. Tengok tu yang apa dia teruja nak tengok live pokok daun sup Siki kan. So ni produk baru yang sikit launching hari tu. Okay. Yang ni satu patu organik. So sertifikat organik dia bukan organik, sertifikat analisis lab kita ada. So ni 100% organik lah. Yang nak guna untuk strawberry apa semua tu sikit buat yang baja baru tu single. So yang ni single. Kat belakang. Bunyi ke apa? Bukan dekat tempat duduk belakang. Tak ada. Tak apalah. Mana zaman tak lah. Yang mana ada? Nanti kita pun je lah. Kalau kita nak buat kan. Boleh. Ambil tu. Okey. Yang ni 85. Boleh. Sat. Ada kat belakang. Abang ambil tu lah. Kacau lagi Tu Cik Fizi daripada Penang. Tak apa Cik Fizi. Cik Fizi daripada Penang, so dia nak singgah Tanjung Malaysia Sat. Jadi Cik Fizi twin. Okey, 5 penjarangan betul. Betul kat Sidah. Okey. Cik Fizi daripada Penang, dia daripada Penang. Jadi semalam dia ada training dekat Sungai Buloh. Jadi hari ni lalu balik singgah Tanjung Malim. So dia nak tengok daun sup sikit. Kita sikit nak buat live ni, tapi tak apalah, boleh singgah sekejap. Jadi dia nak beli baju. Okey, minta maaf Okey, kita mula balik. Tadi sikit dah ajar 9 teknik macam mana nak dapat daun sup yang subur, yang gemuk. So 9 teknik ni kalau ikut Kak Rashidah tengah tulis tu, okey, kalau ikut step dia, walaupun kita ni tak pernah tanam daun sup pun, kalau ikut insya-Allah boleh berjaya. Okey? Okey, 9 teknik ni sikit akan huraikan satu-satu sekejap lagi. Sementara Cik
Fizi tengah beli baju tu. Okey. Dah 17 orang. Okey, sikit start untuk kita akan start di teknik yang ketiga, semaian biji benih. Okey, kalau kita tengok, kalau fail teknik yang ketiga ni, semaian biji benih, so akan fail lah kesuruhan. Maksudnya tak jadi tanam nusuk Jadi semaian biji benih ni mesti kena belajar betul-betul. Jadi alhamdulillah sikit belajar dengan ustazah juga, Ustazah Kamila. Dia ajar sikit macam mana nak buat semaian biji benih sup, sebab ustazah pun pakar lah dapat tanam sup. Baru boleh nampak dengan clear. Ulang ya. Okey, Rukmin, insya-Allah sikitkan ulang lagi. Okey, kalau tengok ini biji yang sikit tabur. Okey, ni benih daun sup yang dah berjaya. Yang sikit dah semai, lebih kurang dalam 3 minggu dah bercambah. So kalau tengok ni dah banyak bercambah. Okey, ini sikit semai teknik dalam pit moss. Saya sikit akan tunjuk cara dia. Okey, kalau macam ni cambah, jenuh makan sup daging Okey. Lepas tu kita semai cara ustazah. Okey, ni ustazah semai dalam span. Okey, kalau tengok dalam span ni, kalau sikit tunjuk dekat sikit, dia dah mula bercambah. Yang ni teknik ni ustazah buat paling senang sikit Azab. Boleh ikut juga teknik ni. Kalau nampak ni air yang keluar ni air baja. So kalau nampak biji ni kita tabur terus atas ni, nampak dah ada percambahan. 2-3 minggu mesti akan bercambah. Okey, nampak Okey, nampak dia punya anak benih dia. Okey, nampak? Okey. Jadi semaian biji benih mesti kena betul. Okey, siapa yang baru tengok live sikit? Okey, Muhammad Faizul. Okey. Hai Muhammad Faizul. Selamat datang ke live sikit. Okey. So pagi ni sikit akan kongsikan teknik tanam daun sup. Okey, insya-Allah tolong share video ni, tolong share dalam grup-grup tanaman. InsyaAllah sikit akan kongsikan kepada anda macam mana nak tanam daun sup sehingga kata dapat makan sup daging lah. Okey. Maksudnya boleh buat sup daging hari-hari lah kan. Boleh makan sup daging kalau dapat gemuk macam ni. So boleh makan daun sup selalu. Okey. Jadi berbeza lah kalau kita beli kat pasar ni, sikit beli kat pasar. Okey. Jadi beza dia sebab saya akan tunjuk rahsia dia. Kenapa yang ni kecil, yang ni besar Okey. So kalau tengok yang ni beli kat pasar, yang ni yang sikit tanam sendiri kat rumah. Okey. Alright. Okey. First kali kita cari satu bekas ataupun pasu lah, tak kisah. So pasu tu make sure ada. Okey, Muhammad Faizul, hai sikit, hai. Okey. Ismail Hashim, Pak Mael. Baru jelas sekarang, ada gangguan sebelum ni. Gangguan telefon sikit ke gangguan dekat handphone Cik Mael? Okey. Kalau tengok bekas ni mesti kena tebuk lah. Okey, baru dapat join Nuraini. Okey, baru dapat join. Terima kasih tengok live sikit. So boleh tanya apa-apa soalan Kak Nuraini, boleh tanya. InsyaAllah sikit kan jawab yang mana sempat. Okey, kalau tengok sekarang ni lubang yang sikit tebuk. So kalau bekas ni sikit beli dekat kedai RM2. Bekas macam ni. Okey. So lepas tu kita tebuk lubang dekat bawah dia nak untuk air keluar. Lepas tu kita nak tengok dia punya medium apa. So first kali kita kena ada sabut lah. Sikit pakai sabut. Ni sabut. Okey. Gangguan halus. Tak ada sidang. Gangguan halus. Okey. Lepas tu ada sekam padi lah. Sekam padi. Okey. Lepas tu kena ada pit moss. Okey, ni untuk semai kena ada pit moss. Kenapa sikit wajibkan kena ada pit moss ni? Okey, pit moss ni sebab dia punya daun sup ni dia terlalu halus. Dia punya biji benih dia terlalu halus. So siapa tak pernah tengok daun sup, dia punya biji benih. Ni biji benih daun sup. So kalau tengok
dia macam bijan kan, kecil, terlalu halus. Okey? Dan dia pun dia tak berat. Jadi kalau kita semai atas medium yang kasar, so dia akan termasuk ke dalam ataupun dia akan tertutup dengan medium tu, dengan kalau kasar macam tanah ke apa, so dia memang tak akan tumbuh. Memang susah nak tumbuh. Okey? Jadi kalau nak sekejap okey. So kalau nak bagi berjaya tumbuh macam ni, kalau tengok macam mana sikit tanam semai biji benih daun su ni, kalau nak bagi berjaya macam ni, okey. So ikut teknik yang sikit tunjuk, ikut cara sikit. Cakaplah utara, duk cakap utara dah hari. Abu Izzah. Okey. Kita dah hampir 7 tahun duduk di Tanjung Malis Padang KL ni. Utara campur dengan KL lah. So, minta maaf. So, bunyi dia lebih kurang macam tu. Okey, kalau tengok sekarang ni biji benih dia halus macam ni. Jadi, mesti guna medium yang halus. Medium yang senang dia nak bercambah. So, jangan guna tanah yang keras ataupun sabut tu kita orang tahu kita letak dia terlalu banyak, nanti dia sabut 100% pun dia takkan jadi ke. Susah nak jadi. Okey? Tu kalau tengok teknik semaian yang kedua ni, kita just tabur atas span je. Tengok teknik semaian yang kedua ni, tadi teknik semaian yang kita atas pitmos. Yang kedua ni kita letak atas span lah. Apa pasal lambat follow sikit hari tu? Hanya order je baca single. Okey, Rukman minta maaf. Apa pasal lambat follow? Lambat follow sikit buat macam mana? Slow lah follow. Okey. Alright, kita nak tunjuk macam mana nak semai. So dah ada lebih kurang 27 orang ni yang nak belajar. First kali, kalau kita tengok bekas yang sikit tanam ni, lebih kurang dalam 6 inci. Dia punya 5 hingga 6 inci lah, dia punya tinggi dia. Boleh pakai bekas apa pun. Untuk semai ni tak kisah. Tapi sikit suka semai bekas ni, bila nanti kita dah tabur biji benih dalam ni, lepas tu kita akan buat penjarangan. Dan last kali kita akan tinggalkan satu pokok macam ni, yang memang kita tak akan pindah dah. Memang dia duduk dalam bekas ni. Nampak macam ni. Okay. So ni tempat kita semai. Dan last kali akan ada satu pokok yang memang duduk dalam ni, yang sikit tak akan keluarkan. So yang tu akan jadi pokok yang dalam bekas ni. Yang lain tu sikit akan tanam pasu dalam bekas-bekas lain lah. Okay. So first kali sikit akan masukkan sabut. So siapa yang baru tengok live sikit ni, sikit nak ajar teknik semai. Okay. Tadi sikit dah kongsikan 9 teknik untuk berjaya tanam daun su. Boleh tengok balik dekat komen-komen tu, Kak Rashidah dah tulis. Dan sekarang ni sikit nak tunjuk yang teknik nombor 3, iaitu teknik semaian biji benih. Okay. So kalau tengok ni sabut yang kita akan letak di bahagian bawah sekali. Okay. Pagi ni ada orang datang daripada Penang, Cik Fizi. Tak saat dia masuk live sikit sekejap kan. Nak beli baja, nak tanam strawberry. Okay. Nak tanam pokok tin. Okey, untuk siapa yang minat nak tanam macam pokok-pokok buah-buah, kita ada buat baja baru, iaitu baja single AB. Tapi hari ni sikit tak tunjuk lah, sebab live ni hanya sikit nak tunjuk yang tanam 100% organik. Okey. Okey, sebab guna benih, Kak Noni tanya sebab guna benih asyik gagal bercambah. Okey, Kak Noni boleh follow sikit punya teknik, insya-Allah. Apa yang sikit kongsikan pagi ni, kalau tengok macam ni, okay, kenapa sikit nak ajar macam mana nak tanam daun su, kenapa nak tanam daun su daripada biji benih macam ni. Sebab bila kita tanam daun su daripada biji benih macam ni, yang kita semai daripada biji benih, dia punya ketahanan pokok tu lagi tinggi, lagi orang kata lama dia boleh tahan. Jadi kalau kita tanam yang kita beli dekat pasar yang ada akar macam ni, lepas tu kita balik kita cucuk, boleh hidup, dia boleh bercambah. Tapi disebabkan orang kata apa, dia tak ada akar yang utama dia, so dia tak akan tahan lama. Okey. Okey.
So sikit akan aja memang nak tanam daun sup, tanam daripada biji benih. So pokok akan tahan lama dan pokok akan besar. Dia akan gemuk. Jadi better tanam menggunakan biji benih. Okey ya. Dah. Okey, tutup pintu. Okey, pagi ni ada orang datang daripada Penang. So dia nak singgah daripada semalam lagi, tapi tak sempat nak jumpa sikit. Dia kata ada jam dekat Sungai Buloh. Lepas tu pagi ni dia datang. So minta maaf tadi ada gangguan sikit. Okey. So dia dah beransur, dia dah balik. Alhamdulillah. Dia nak beli baja untuk pokok strawberry. Okey. Sebenarnya sikit tak memang sikit tak bagi, bukanlah tak bagi, maksudnya sikit tak buka untuk orang datang terus ke gudang sikit, ke warehouse sikit. Hanya yang jadi ejen yang sikit bagi datang. Okey. Dan nak beli semua online. Kita akan jual secara online. Dan boleh beli daripada ejen-ejen sikit lah. Tapi kalau memang dah lalu Tanjung Balai nak singgah, singgahlah, tak ada masalah. Okey. Terlupa handphone pula, tinggal kat rumah sikit. Okey, tadi sikit dah ajar teknik 9 teknik macam mana nak tanam daun sup. Okey. So boleh tengok balik dekat dalam komen-komen kat bawah teknik-teknik yang mana Kak Rashidah dah tulis tadi. Okey, 9 teknik tu. Dan sikit akan ajar teknik yang nombor 3 sekarang ni, iaitu teknik semayam biji benih. Okey. So kalau tengok sekarang ni, sikit dah masukkan sabut. Sikit terpaksa slow kan sikit punya apa bercakap ni, takut yang tak faham. Okey. Sikit jenis biji benih mainkan peranan ke sebab pokok sup saya di rumah tak besar macam tu, atau lepas ni kena ubah kepada baja single AB. Okey, Rukmin, sebenarnya sikit guna baja organik 100%. Okey, so ni baja dia, baja loft. Sikit tak, single AB tu baja kimia. Memang sikit sebelum ni pun sikit ada tanam single AB. Tapi yang daun sup yang sikit tunjuk yang gemuk ni, yang sikit buat kat rumah ni, semua sayur-sayur sikit keliling rumah, semuanya sikit pakai loft, liquid organic fertilizer, 100% organik. Sikit akan tunjuk dia punya certificate analysis lab lah. So kita ada certificate dia. Jadi sikit pakai 100% organik untuk daun sup sikit. Cuma kenapa daun sup Cik Rukmin tak gemuk ni, sebab teknik yang sikit tunjuk sekarang ni lah. So sikit beritahu rahsia dia ni, sikit kongsi rahsia kenapa daun sup tuan-tuan dan puan-puan tak gemuk. Rahsia dia sebab kalau tengok sekarang ni, orang kalau kita beli dekat pasar, dia tanam banyak tau. So macam ni, dia tanam banyak. Jadi sebenarnya untuk nak dapat daun sup ni gemuk, kalau kita buat tanam biji benih kan, so dia kena ada satu je sebenarnya. Sikit tunjuk kan. Maksudnya dia kena ada sepokok je. Ni banyak ni, banyak pokok. Jadi kalau kita nak dia gemuk, okey, kita cabut ah. So kita kena tanam satu pokok je macam ni. Tapi sekarang ni kita tak bolehlah buat macam ni. Kita kena tanam daripada biji benih. So sepokok je macam ni. Jadi bila kita tanam sepokok je macam ni, ruang daun sup tu dia akan dapat luas. So kalau kita bagi baja, dia seorang je makan. Okey, macam kita ada anak lah. Kalau ada 9 orang anak, masak nasi satu pot, mana nak cukup? Okey. Okey, hai. Okey. MT Hairi Zakaria. Okey. Banyak kali tanam tak jadi. So Muhammad Zaipul Abu. Hai Muhammad Zaipul. Selamat datang ke live sikit. So hari ni sikit nak kongsikan semai dari pokok beli kat pasar bertahan hanya 2 bulan. Hafiz kata, Hafiz je sikit. Semai daun sup beli kat pasar bertahan 2 bulan lebih je kat rumah. So sedih. Okey. Sikit jawab soalan Rukmin tadi tu. Sikit hanya guna organik 100% lah Rukmin. So Hafiz, insyaAllah tu sikit Hafiz, kalau nak tanam daun sup memang jangan tanam gunakan pokok yang beli kat pasar. Kalau boleh memang belajar semai. Hari ni sikit akan tunjuk ni. So semai macam ni. Ni 2 minggu kat atas lah sikit semai. So dah bercambah. Okay. So kalau sempat singkatannya boleh sikit bagi nanti dia punya anak benih. Okay.
Okey, semai sebab dia akan ada akar utama dia, akar yang main. Jadi pokok tu tahan lama. Kalau tengok yang ni sikit bubur. Dalam satu pasu ni ada 2 pokok. Kalau tengok dia punya saiz dia kan. So satu pasu ni ada 2 pokok. Tengok. Dia punya gemuk dia kan. Jadi 2 helai cukup lah sikit buat sup daging. Okey. Alright, lepas ni semua makan sayur organik. Ya. Puan Mak memang sikit nak ajar sebenarnya. Bila dah jumpa dengan 100% organik punya produk ni, sikit nak ajar orang ramai tanam kalau boleh sayur keliling rumah dia 100% organik. Okey, halalan thayyiban 100% organik. Okey, insya-Allah. So sayur yang organik ni memang baik untuk kita punya roh kita lah. Kita punya kesihatan kita termasuk roh kita. Sayur organik dengan halalan thayyiban ni. Okey. Kita sikitkan ajar insya-Allah. Biji benih saya dah bertunas. Semai dalam kokopit, dalam banyak perkara kecil. Takutnya nak ubah nanti, takut mati. Okey, saya sikitkan tunjuk macam mana nak pindah biji benih yang dah bercambah banyak dalam kita punya pasu kita lah. Macam sikit semai ni, biji benih ni memang kita tabur terus. Lepas tu bila kita tabur dia akan bercambah. Macam mana nak pindah? Okey, Hazirah lagi sikit akan tunjuk macam mana nak pindah yang memang betul-betul orang kata persentage hidup dia tinggi. Sebenarnya ada teknik pindah dia. Okey, saya kalau sikit tak sempat nak cerita bab tu, tanya balik takut sikit terlupa. Hazirah tanya balik Okey. So kita pergi balik dekat kita punya topik tadi, nombor 3, semaian biji benih. So kalau tengok sekarang ni sikit letakkan sabut yang bahagian bawah. So lebih kurang dalam 2-3 inci kita letak sabut. Lepas tu kita akan letak sekam padi bakar. Okey, sekam padi bakar ni sebenarnya sikit suka guna sebab dia ada karbon yang tinggi. Bila karbon tinggi ni, dia unsur C karbon, dia akan mempercepatkan proses pereputan. Jadi kalau kita punya akar, kita tanam kita punya daun sup ni, akar lama-lama tu dia cepat reput dan ganti yang baru. Jadi tu sikit guna sekam padi bakar. Tapi kalau tak ada, tak apa. Boleh je guna apa-apa. Sabut pun tak apa. Sabut 100% pun boleh. Tapi nak semai mesti pakai pit moss. Okey, kita dah letak sekam padi bakar dekat atas dia. Okey. Slow-slow minta maaf, slow-slow sikit aja. Sekejap lagi saya nak pergi beli benih daun sup. Puan Mak laju nak beli benih daun sup. Okey? Betul Puan Mak. Bila kita dapat satu ilmu, terus kita buat. Memang benda tu akan cepat kita ingat. Cepat kita ingat dan kita akan orang kata apa, berjaya lah insya-Allah. Dapat je ilmu daripada kita punya cikgu, terus je kita aplikasikan ilmu tu. Maksudnya ilmu yang ada kita terus amal lah. Okey. So ini adalah teknik yang sikit buat cara sikit. So ramai yang tanam daun sup yang tak berjaya. Hari ni sikit nak tunjuk. Ni adalah teknik sikit. Umi bekas besar lagi besar pokok nanti akar dia banyak. Betul? Maksudnya kalau kita tanam tu, sebenarnya tanah atas tanah lagi cantik sebab dia punya baja, dia punya air semua tu lagi luas kan. Tapi sikit lebih suka tanam dalam pasu. Kalau boleh cari pasu yang bersesuaian lah. Okey, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Okey, kalau tengok pasu yang saiz sikit ni lebih kurang 1 kaki. Dia punya lebar dia. Okey, panjang dia lah 1 kaki. So tinggi dia lebih kurang dalam 4 hingga 5 inci. Lebih kurang So tengok je ni kan. Okey. So sikit dah letakkan sabut dan sikit dah letakkan sekam padi bakar. Kalau tengok sekam padi bakar ni so memang sikit guna. Jadi tak perlu letak banyak-banyak. So sabut tadi yang banyak, sabut banyak ni. Yang atas tu sekam padi bakar. Atas pada sekam padi bakar baru kita letak pit moss. Okey, ni pit moss. Pit moss ni nak beli kat mana? So kalau pergi kat kedai pertanian, cakap kat dia nak tanah semai. So kalau tengok pit moss ni dia basah. Selalu guna tanah je. Okey. Kalau guna tanah tu sikit cakap sebab benih daun sup ni halus. Okey. Kalau kita guna tanah saja, takut dia punya percambahan tu memang sangat-sangat susah. Jadi guna tanah yang lembut. Sebab biji benih tu lembut, guna tanah tu yang lembut macam pit moss. Okey, ni pit moss. So pit moss sikit kita tabur atas sekali. Okey, pit moss kita tabur atas sekali. Yang tu dah ambil dah. Dah.
orang tadi. Okay. Oh, orang tadi nak jadi agent dekat Penang. Lepas tu tak sempat nak sembang dengan dia. Tak apalah, insyaAllah nanti sikit balik Kedah, nanti kita pergi Penang cari Cik Afini tu. Dia datang hari sikit buat live, macam mana sikit nak sembang dengan dia kan. Okay. So kalau tengok sekarang, first kita letak sekam padi, kita letak sabut yang bahagian bawah sekali. Yang layer nombor 2 kita letak sekam padi bakar. Dan atas sekali kita letak pit moss. Kalau tengok sekarang ni pit moss atas sekali tanah yang lembap. So pit moss ni dia tanah yang lembap, dia organik. Okey, lepas tu kita tengok dia punya biji benih. Sekarang ni terlalu halus. Okey, jenama biji benih So biji benih ni kalau kita pengalaman sikit semai, dia ada banyak jenama. Jadi yang sikit semai jadi banyak, sikit beritahu Cik Zai pakai ramai pergi beli biji benih ni. Biji benih Ria Organik. Boleh cari. RM2 dia punya pack dia. Sikit tak ada contoh sebab ni terbuka. Dia pack kecil je. RM2. Nama dia biji benih Ria Organik. Beli online senang sekam padi. Boleh beli online, sekam padi ada jual online. Okey, boleh beli dekat Pak Mael. Pak Mael macam-macam dia jual tu. Tanah lah apa kan. Okey. Kalau tengok biji benih daun sup ni memang sangat-sangat halus. Okey. Tengok halus, sangat-sangat halus. Jadi dia dah lah halus, lepas tu ringan. Jadi kalau nak semai dia mesti kena betul teknik dia. Kalau salah memang tak akan jadi. Sebab dia bila biji benih halus ni, kita kena tahu bila dia halus, mesti medium yang kita nak kena gunakan tu lembut. Itu dia punya rahsia dia. Jadi memang kena tak boleh 100% tanah. Jadi kita kena pakai sabut. Pit moss. Kalau tengok sekarang ni sikit tabur. Simple je. Macam tu je. Okey. Tabur je banyak-banyak. Jangan ni. Tabur je banyak-banyak. Okey. Ni ada lagi. Tabur lagi sikit ni. Dan kalau nak tutup lembut je dengan pit moss balik. Tapi tak tutup pun tak apa. Okey, kalau tengok sekarang ni sikit tabur je. Okey. Laswati kalau bawah sabut atas dia tanah bakar boleh ke? Kalau bawah sabut atas dia tanah bakar. Okey. Pastikan tanah yang bakar tu dia jangan keras. Okey, kalau boleh tanah bakar tu dia jangan tanah yang keras lah. Okey. Boleh cuba Laswati guna tanah bakar, tapi memang sikit pakai sabut dengan sabut sekam padi bakar, tapi atas sekali untuk biji benih nak bercampur mesti sikit guna pit moss. Sebab pit moss paling lembut dia punya tekstur tanah dia. Dia punya tanah dia tu tak keras lah So boleh beli online pit moss ni kat Lazada ada. Okey, Pak Mael, tu Pak Mael dah bagi tahu nak beli tanah ada kat Pak Mael. Okey. So tabur je macam ni. Okey, tabur je macam ni. So nampak banyak sikit tabur kan. Nanti dia akan bercampur macam ni. Kalau tengok dia akan bercampur macam ni. Okey. So bila dah bercampur macam ni, bila kita nak start pindah. Saya akan tunjuk bila kita nak start pindah. Okey, ni salah satu teknik yang saya tunjuk. Semai. Okey. Hai Rita Muhammad, hai Rita. So sikit tak tahu nak panggil Rita, Puan Rita ke Cik Rita kan. Okey. Dahlia Din. Cara ni boleh apply pada benih bunga lain. Okey, cara ni sebenarnya sikit guna untuk semua jenis biji benih, sikit guna cara ni. Boleh juga nak cuba untuk benih bunga, boleh insya-Allah. Sebab pit moss ni kira famous lah untuk siapa-siapa nak tanam biji benih, kebanyakan memang orang akan guna pit moss. Okey. So boleh cuba Dahlia Din, boleh cuba cara ni, insya-Allah boleh try. So kalau tengok sekarang ni sikit dah try teknik ni. So dia punya percambahan selepas 3 minggu macam ni. Okey, nampak So dah dapat lah biji banyak pokok sup. Okey.
Lepas ni hari-hari makan sup daging. Right. Dah siap semai. Okay, dah siap semai, kita kena siram lah. Okay. Okay, dah siap semai, kita kena siram. Okay, gunakan air tanpa klorin. Okay. Kena siram bila? Selepas semai, no aziba, terus kena siram. Okay, jangan tunggu-tunggu lagi. Sebab pencambahan biji benih, dia memerlukan air. Okay. Dia tak, untuk pencambahan biji benih, dia tak perlukan cahaya. So, maksudnya, bila kita first semai, kita nak keluarkan dia punya akar, nak cepatkan keluar akar, tak perlu kenakan dia dengan cahaya. Yang penting air mesti kena. Okey. So, rahsia ketiga. Rahsia ketiga mesti guna air tanpa klorin. Okey. Kita guna air tanpa klorin, dan tip yang sikit bagi ni, jangan kita siram curah tau. Siram bagi terkeluar biji benih tu, jangan. Pakailah ni, pakai spray ni. Jadi bila kita siram tu dia lembut je. Sebab biji benih tu dia halus. Kalau kita ambil air dan kita turun macam tu, nanti dia akan, biji benih tu akan masuk ke dalam ataupun terkeluar, ataupun dia akan pergi merata-rata. Kalau tengok macam ni sikit semai kan, dia tak bergerak pun biji benih tu. Elok je kat atas tu. Okey. Kalau tengok yang ni, kita tabur je tau. Tak payah dalamkan dia, tak payah masukkan dia dalam tanah ataupun dalam pit moss ni. Biar dia dekat atas ni je. Okey. Lepas tu terus siram Kalau kita siram, okey, kita siram lembut je ni, bagi dia kena pada biji benih tu. Nampak dia basah. Nampak dia basah. Lepas tu dia tak bergerak kat mana-mana, dia duduk kat situ. Bagi betul-betul dia lembab. Okey. Okay, hai semua yang datang tengok live sikit, yang tengok live tolong share video ni Okay, sambil-sambil tengok tolong share, sebab satu yang anda share itu adalah pahala untuk anda, sebab ini adalah perkongsian ilmu sikit. Jadi sikit tak boleh nak share dekat sini. Anda yang boleh tolong sikit share, tolong share. Itu adalah pahala untuk anda pagi ini. Tolong share video sikit, share banyak-banyak, insya-Allah. Sikit dengan wife sikit akan bagi gift kepada yang share. Ni baja love. Yang share banyak-banyak, sekali wife sikit akan tengok dekat dia punya handphone. Siapa yang share banyak, dia akan hadiahkan love dekat yang share banyak. 2 orang je sikit pilih hari ni. Saya akan bagi 2 orang yang share banyak video ni, so sikit akan hadiahkan love kat dia. Sekali habis live sekali baru sikit akan umum. Wife sikit kata habis live, sekali dia akan beritahu siapa yang share paling banyak. Bukan sekarang So habis live ni, sekali kita akan tengok siapa share paling banyak. Nanti saya akan bagi tahu pada live yang akan datang siapa yang share video ni Okey, so saya akan bagi gift untuk 2 orang yang share banyak video ni. Okey, love, saya akan bagi baja love. Okey, kalau tengok kita kena basahkan betul-betul Basahkan betul-betul. Bagi dia punya biji benih tu memang kena kita punya air ni. Nampak? Bagi basah betul. Okey, lepas tu carilah plastik sampah yang warna hitam tu, masukkan dia dalam plastik sampah. Biar di tempat yang gelap. Masuk dalam plastik sampah, tak tempat gelap. Tapi kena tengok lah, buka tengok. Okey. Lepas tu, kalau macam sikit ni tak sempat tau nak buka-buka tengok, jadi sikit biar je dia depan rumah. Sikit biar je dia depan rumah. So tapi kena selalu siram Siram cara tadi tu. Memang selalu siram. Sebab biji benih dia ni terlalu halus. Lepas tu dia punya biji benih ni dia perlukan air yang banyak untuk dia pecah daripada dia punya biji. Baru dia akan jadi macam ni. Okey, nampak? Saya akan tunjuk macam mana nak pindah. Walaupun kecil macam ni, kita akan tunjuk macam mana nak pindah. Okey? Okey, dah faham untuk teknik semaian. Kalau dah faham, buat like sikit. Okey, buat like sikit kalau dah faham. Okey, bagi love ke kalau dah faham. Okey. Rukmin, aduh, line putus line. Okey. Air hujan yang kita tak ada boleh. Oh, bagus.
Laswati, untuk air tanpa klorin ni, selain air pipe lah, air lain tu semua boleh guna. Air hujan memang bagus lah. Ni memang sikit guna air hujan ni. So memang sikit tadah air hujan dan sikit guna. Okay, bagi like sikit kalau dah faham. Okay, so terima kasih. So tengok live sikit. Okay, tadi sikit dah tunjuk macam mana nak semai. Tu teknik yang semai yang kaedah menggunakan pit moss. Okay, tapi sikit buat siap-siap dia punya medium dia. Ada sabut, ada sekam padi bakar, ada pit moss. Sebab nanti akhir sekali kita akan pindahkan. Kalau kita tengok biji benih ni, kita akan pindahkan ke semua dan kita akan biarkan satu pokok ataupun dua pokok yang dalam ni, dan dia akan terus guna pasu ni. Faham? Maksudnya biji benih ni dia akan bercampur dalam ni dan ni lah pasu dia. Okey. Lepas tu kalau tengok sekarang ni, dulu sikit semai dalam ni, sekarang ni dah jadi tempat pasu dia kat dalam ni. So ni dua pokok. Kalau tengok dua pokok ni, alhamdulillah sangat-sangatlah gemuk. Okey, bolehlah makan sup daging hari-hari. So kita tengok ni. Besar dia bagi ni good tu. Okey, kira faham lah tu So teknik semayan alhamdulillah faham Tolong share video ni. Terima kasih bagi good banyak. Okey. So maknanya faham sikit cakap Kedah campur KL ni. Kedah campur KL. Okey, boleh faham So tadi adalah teknik semayan. Sikit beritahu tadi ada 9 teknik yang perlu anda belajar untuk berjaya tanam daun sup. Teknik yang pertama, dekat mana nak letak, lokasi. Teknik yang kedua, jenis daun sup yang kita nak beli. Teknik yang ketiga, semayan biji benih yang sikit tunjuk tadi, salah satu teknik semayan. Teknik yang keempat, kadar siraman air. Teknik yang kelima, penjarangan ataupun jarak. Teknik yang keenam, pemilihan baja. Teknik yang ketujuh, kawalan serangga dan kawalan kulat organik. Teknik yang ke-8, medium tanaman. Teknik yang ke-9 adalah vitamin ataupun folia yang kena bagi. Okey, ke-9 teknik ni yang sikit amalkan, yang sikit buat, yang sikit praktikkan, alhamdulillah berjaya tanam. Dan daun sup sikit tu kira dia orang cakap giant lah. Ramai yang datang jumpa sikit dia kata gemuk daun sup sikit. Sebenarnya daun sup sikit ni sikit beli benih dia yang asal dulu, sikit beli biji benih dia tu, dan dia bercampur macam ni je, kecil je. Ni yang Ustazah Kamilah bagi. Okey, sebenarnya kecil macam ni je. Okey, tak besar pun. Tapi bila kita bagi baja yang cukup, apa yang sikit ajar tadi 9 teknik tu, kita bagi semua cukup, insya-Allah dia akan jadi gemuk. Okey. So alhamdulillah dah 40 orang dah tengok live lagi. So hari ni sikit akan tunjuk macam mana nak tanam daun sup, cara sikit yang boleh kita aplikasikan 100% organik. Okey. So kalau tengok ni daun sup yang sikit beli kat pasar, ni sikit ulang-ulang balik sikit. Yang tengok awal tadi terpaksa sikit ulang sebab ada yang baru tengok kan. Sikit ulang-ulang balik sikit. Okey, ni daun sup yang sikit beli kat pasar. So kenapa daun sup yang kat pasar ni dia taklah gemuk? Sebab memang dia punya teknik tanaman dia nak kalau boleh banyak. Jadi dia nak jual tu, dia nak jual nampak banyak. Tapi macam sikit pentingkan kualiti. Maksudnya kita bukan nak banyak, kita nak gemuk. Kita nak subur daun sup tu. Jadi biar sepokok tapi subur. Faham tak? So maksudnya rahsia dia, kalau nak tanam daun sup ni bagi gemuk, dalam satu pasu jangan tanam daun sup tu terlalu banyak dia punya pokok. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang daun sup yang sikit beli kat pasar tadi tu kan banyak kan. Jadi maksudnya dalam banyak-banyak ni banyak kan. Ni sikit tak tahu, mungkin ada lebih kurang dalam 10 pokok kot dalam ni ataupun lebih. Kita hanya sepokok ni je sebenarnya yang akan duduk dalam satu pasu. Okey, bila satu pokok ni duduk dalam satu pasu, okey, dia akan dapat baja yang cukup, cahaya yang cukup, air yang cukup. Jadi itu yang dia boleh jadi giant. Okey, dan baja yang kita gunakan tu sikit dah guna baja chemical. Baja chemical AB, buat sikit sendiri yang buat baja tu. Dan hari ni sikit nak tunjuk macam mana sikit buat baja 100% organik. Okey. Hasil sikit guna selepas 5-6 bulan, sikit nampak daun sup dengan baja organik ataupun sayur-sayur sikit di rumah dengan baja organik sangat-sangatlah subur. Sebab Tuhan dah ciptakan mikrob-mikrob yang baik ni sebenarnya dia akan bagi baja kat tanaman kita walaupun kita bagi kat dia sekali je.
Micro ni dia akan biak, dia akan bagi baja tu. So dalam baja tu dah ada makanan. Sambil-sambil baja tu bagi makanan kepada pokok, sambil-sambil micro tu tolong lagi tarik baja tu. Jadi dalam baja yang sikit buat ni, LOF ni, liquid organic fertilizer ni, dalam ni ada micro. Jadi micro ni dia akan tolong tarikkan makanan ataupun baja yang kita bagi pergi ke akar. Jadi dan dia akan tarikkan macam nitrogen ni, nitrogen daripada udara. Jadi dia micro ni dia akan tarik baja daripada udara pergi ke akar, nitrogen N. Tu bila kita bagi baja kimia ni dia bersifat sementara. Maksudnya kita bagi masa tu pokok ambil makanan dan habis. Baja tu habis hilang ataupun habis di bawah hujan lah apa semua habis, ataupun dia berlaku evaporation ke habis. Tu untuk baja kimia macam AB kan, ataupun baja apa-apa lah. Tapi untuk baja yang bermikro macam baja LOF ni, liquid organic fertilizer ni, baja organik ni, dia akan berada di situ. Dia punya mikro. Mikro ni kalau tengok balik dalam post-post sikit sebelum ni, dia akan tarik baja ataupun dia akan proses baja dalam tanah. Macam N dia akan ambil daripada udara. Nitrogen mikro N ni dia ada nama dia micro fixed nitrogen ni, dia akan tarik N daripada udara, dia akan bagi dekat pokok. Apa fungsi N? Nitrogen ni, fungsi nitrogen adalah untuk bagi daun tu hijau. Maksudnya pertumbuhan daun, pucuk mesti kena ada N. Jadi kalau kita bagi baja kimia, memang ada N dalam kimia, tapi dia bersifat sementara. Masa tu je. Okey? Untuk baja organik, dia ada mikro, dan mikro tu sendiri akan bagi baja berulang-ulang. Selagi mikro tu ada dekat tanah kita, dia akan tarik je N tu. Faham? Dia akan ambil N tu, dia akan bagi kat pokok. Kita tak nampak proses tu. Kalau kita nampak, memang akan curah law ni penuh satu pokok sebab nak bagi mikro banyak. Okey? Kita tak nampak proses tu. Tapi memang dia buat. Hafiz dah bagi harga tu. Okey, how much per botol? Dah boleh tengok Hafiz dah bagi harga tu. So dalam ni ada ramai ejen sikit. Okey, mana nak dapat baja tu? Okey, dalam ni ada ejen sikit dan boleh juga klik link yang sikit bagi tu, boleh beli. Okey, mungkin diberi ganjaran pahala. Kamarul Hasan, ya terima kasih. Apa yang sikit kongsikan ni, apa yang sikit tahulah. Ni adalah teknik sikit. Tak adalah pandai mana sikit ni. Ada sikit-sikit ilmu yang sikit nak kongsikan pagi ni. Okey. Dahlia, how much? Boleh tanya kat situ. Rukmin, jika dah makin membesar, pindah dalam medium 1 batu organik kopi oil. Ya, memang macam tu. Jika dah makin besar, pindah dalam medium 1% kopi, boleh, tak ada masalah. Yang sikit tunjuk tadi tu pakai Pigmos tu untuk semai. Tapi bila pokok tu dah matang, bukanlah matang, maksudnya dia dah stable, biji benih tu dah stable. Nak tahu biji benih tu stable, sekejap kita akan belajar. Dia akan kuat, pokok ni akan kuat. Kita pindah ke mana-mana pun tak ada masalah. Tapi untuk dalam hidroponik, mesti kalau macam nak tanam hidroponik kena faham macam mana dia punya baja dia. Kalau pergi guna baja macam-macam tu, nanti tak jadi. Okey? So mana nak dapat baja tu, Mas Nia, boleh tengok dekat dalam komen ni, ejen-ejen sikit ataupun nombor yang sikit dah pin kat bawah tu. Okey, NPK. Betul? Nitrogen, fosforus, kalium tu kita kena cukup. Okey. Ejen di Besut belum ada lagi, Rukmin, ejen di Besut. Okey. Kat Kedah ejen sikit dari mana? Kat Kedah ada di Sungai Petani dengan Alostar. Sungai Petani Kak Yati, Alostar Dr. Ismail. Boleh tanya Kak Yati dekat Sungai Petani. Okey. So bila kita bagi baja ni, tadi sikit beritahu dalam baja ni dia ada mikro. Mikro ni tolong buat kerja kat kita. Itu sebab bila kita siram baja yang ada mikro ni, pokok mula-mula memang baja organik ni dia lambat. Pertumbuhan dia sangat slow. Tapi bila dia dah dapat dia punya baja ni dan mikro tu memang tengah bekerja, memang dia akan grow, dia akan tumbuh cantik. Okey? Sebenarnya mikro sendiri dia ada mikro NPK. Sebab siapa yang nak urai baja kalau tak ada mikro NPK?
Okey, kalau tengok sekarang ni, pokok ni dah bulan 6 lah sikit tanam. Kalau tengok berapa kali ya sikit ambil buat sup daging. Okey, jadi kalau nak buat sup daging, orang kata bila-bila pun kita boleh makan daun sup 100% organik. Kalau tengok ni kan, pokok daun sup sikit kan. Okey. Alright, dah siap satu teknik tadi, teknik semaian. Jadi kita dah dapat kita punya semai biji benih. Tu tanam dalam pit moss. Sekarang sikit nak tunjuk yang ni Ustazah Kamilah punya teknik. Boleh semai atas span. Beli span akuarium. Ni salah satu teknik lagi yang boleh guna. Okey, agak simple. Beli span akuarium macam ni. Lepas tu belahkan tengah-tengah tu. Tabur je biji benih masuk dalam tu. Letakkan dalam bekas yang tak tumbang. Letakkan macam ni. Lepas tu cari satu bekas kat bawah ni letak. Bubuhkan loft. Contoh dia sini Okey. Ni contoh dia. Cari satu besen macam ni. Okey. So kita dah buat ni 19/1. Ni tarikh dia. Yang ni biji benih baba. Sikit semai. Baba punya brand. Okey. So 19/1 sikit semai dah ni. Jadi air yang kat dalam ni kalau tengok ni adalah air loft, liquid organic fertilizer, air baja. Kau tengok ni kan? Liquid baja, air baja. Jadi teknik ni teknik Ustazah ajar sikit, Ustazah Kamilah. Jadi kalau tengok dia punya pertumbuhan dia pun cantik. Okey. So dulu sikit duk guna pit moss. Pit moss boleh guna. Teknik yang sekarang ni sikit buat pun boleh guna. Okey. Siapa-siapa nak belajar teknik ni boleh PM Ustazah Kamilah. Memang dia punya percentage dia pun tinggi. Okey, ni kita pakai span akuarium Teknik ni maksudnya terus tabur atas ni je. Simple. Okey. Boleh guna mana-mana teknik insya-Allah. Berjaya insya-Allah. So, tadi kita dah belajar teknik semaian. Okey. Ada ramai yang tanya tu berapa nak order baju, berapa nak baju. Okey, dalam tu ada geng-geng group agent. Wira-wira sikit, ninja-ninja sikit. So siapa-siapa nak beli baju dalam tu boleh komen dekat sikit punya ejen-ejen tu insya-Allah. Okey, sikit nak tunjuk. Okey, kadar siraman air. Kita akan pergi satu-satu tadi kita dah belajar teknik semaian. Okey, lepas tu kadar siraman air. Saya sikit akan patah balik ke atas. So lokasi sikit kita tunjuk macam mana nak letak lokasi tanaman. Lepas tu kadar siraman air. Okey, kalau kita tengok kita letak dulu kat bawah sekejap Okey, kalau kita tengok pokok daun sup ni kan. Nur Azwan. Hai Nur Azwan. Nur Azwan ni dah datang umur sikit. Dia dah tengok pokok sup sikit. Dia kata dia pun terkejut kot. Okey, kat kedai je. Okey. Terima kasih Ustazah Kamilah. Okey, kalau tengok sekarang ni, kalau pokok daun sup ni dah gemuk macam ni, berapa kadar siraman air yang kita nak siram? Okey. Sikit biar dah guna baja organik yang ada mikro. Memang kalau boleh kita jangan guna air yang klorin Air klorin tu memang kita pokok padu. Nazwan pokok padu Ini pokok daun sup. Okey. Kita siram kalau saiz pokok besar ni lebih kurang dalam 500 ml. Maksudnya satu botol mineral yang kecil kita siram. Okey. Kalau boleh memang guna air yang 100% tak ada klorin Okey, pakai air hujan ke, air perigi ke, air sungai ke. Tapi selalu sikit tak ada air hujan je, senang. Ataupun air tu simpan semalaman. Maksudnya isi dalam tong ataupun tangki ke bekas ke, simpan satu malam. Jadi simpan malam ni esok dah boleh guna. Okey. Atau air tu kita biar dia kena panas dalam masa 2 jam boleh guna. Dia klorin dia akan hilang. Okey, faham Dan paling cepat lagi beli anti chlorine aquarium. Titik masuk dalam tu. Okey, ikut dia punya tu lah. Maksudnya kalau satu tudung tu 4 kaki punya aquarium, kita bajet-bajet lah satu penutup tu berapa air yang kita yang kita dah tak ada air chlorine tadi kan, kita tuang. Jadi yang tu maknanya kalau orang yang macam duduk apartmen ke, yang susah nak tadah air hujan, memang tak jumpa lah air hujan kan. Jadi dia boleh tadah air paip satu malam, semalaman. Yang pertama. Yang kedua,
dia boleh letak air pipe tu dekat panas 2 jam. Air klorin tu dia punya klorin dia akan hilang. Yang ketiga, dia boleh beli anti klorin yang dekat kedai akuarium tu, dia boleh titik masuk dalam air tu. Dan tengok nisbah anti klorin tu lah, berapa dia punya nisbah. Jadi ketiga-tiga step ni dia akan menghilangkan klorin dan anda boleh guna terus untuk siram pokok anda dan terus boleh bancuh baja organik. Okey, faham ah? Sebab baja organik yang sikit buat ni 100% organik. Hafiz terputus masuk balik pula. Terputus masuk balik Okey, kita dah bersiaran hampir sejam lebih dah rasanya. Okey, start pukul 9 tadi. So sikit baru ajak satu teknik, teknik semayan. So ada banyak lagi. Saya sikit akan kongsi laju-laju. Okey. Kalau tengok sekarang ni, kadar siraman air boleh tulis kat situ. Lebih kurang kalau pokok besar ni 500 ml. Tapi kalau untuk anak benih yang kecil macam ni, kalau anak benih yang kecil macam ni, kita pakai ni tau. Jangan siram pakai air yang kuat. Nanti dia akan tercabut. Adakah biji benih organik itu juga non-GMO? Ya. Yang biji benih daripada Ria Organik ni no-GMO. Sikit rasa. Memang no-GMO. Sebab kalau dia GMO, dia akan tulis kat situ macam jagung GMO semua kan. No-GMO. Dan memang kalau boleh kita pilih jangan ada GMO lah. GMO tu genetic modified. Okey. Kalau tengok sekarang ni, satu pasu ni, satu pokok je sikit tanam. Nampak tak? Okey, satu pasu, satu pokok. Okey, so sikit nak ajar macam mana cara nak pindah. Sikit bawahkan sikit telefon ni. Okey. Ya. Okey, sikit nak tunjuk cara macam mana nak pindah biji benih. Anak benih yang dah bercambah. Ni sebenarnya terlalu awal. Kalau boleh, kalau kita nak pindah, kena tunggu dia punya daun yang sebenar ataupun daun sup lah. Sebab sekarang ni dia tumbuh ni daun palsu dia, daun untuk bagi makan kat dia. Jadi ni bukan daun yang asal dia. Okay, hai Siti Mariam, selamat datang ke live sikit. Boleh share video sikit ni, boleh share live sikit ni. Okay, kalau tengok ni, kalau tengok biji benih ni, dia belum keluar dia punya daun sup yang sebenar lah. Maksudnya dia baru tumbuh daun palsu dia. Kita panggil daun pengasuh dia. Jadi bukan daun sebenar dia lagi. Tapi disebabkan sikit nak live hari ni, nak ajar macam mana nak buat pemindahan, so sikit akan tunjuk macam mana nak pindah. Tapi kalau boleh nanti, kalau tuan-tuan dan perempuan yang dah tanam daun sup, tunggu sampai dia keluar daun dia yang sebenar dulu. Daun dia sebenar dia akan keluar bentuk daun sup lah. Okay. Sikit akan tunjuk satu je. First, pakai sudu ke tak apa. Okay. Pakai camcau ke tak tahu. Pakai camcau ke tak apa. Okay. So, sebab biji benih ni kecil dan anak pokok tu kecil, boleh je guna apa-apa nak korek dia. Lepas tu, sediakan air. Okay. Apa yang sikit buat sebenarnya, kita nak keluarkan kita punya anak pokok ni, kita nak keluarkan daripada kita punya box ni, daripada tempat tray semayang kita ni, kita nak keluarkan. Jadi bila kita nak keluarkan, kita kena keluarkan berhati-hati. Okey? Keluarkan berhati-hati dan jangan sampai terputus. Sebab selalunya kita ni yang kata excited nak pindah kan. Bila excited nak pindah, kita akan cabut tau. Bila cabut, akar rambut dia akan putus. Okey? Bila akar rambut dia akan putus, nanti memang dia punya pokok tu akan terbantut dan dia akan mati. Okey? So cara dia kalau boleh, sediakan air. Ini teknik yang saya buat untuk mana-mana yang nak belajar macam mana nak buat pemindahan biji benih ni. Tak kisah biji benih apa, kalau nak pindah, readykan air. Okey. So apa yang saya buat, kita korek ya. Kita ambil satu pokok je. Ni sikit nak tunjuk contoh lah. Ambil pakai sudu. Jangan ngap pula. Saya makan pula kan. Okey, kita korek je ni. So kalau tengok, so ni anak benih dia. Okey, lepas tu terus up. Okey. Lepas tu kita readykan air. Okey, sebab apa? Sekarang ni kalau macam ni, kalau kita dah pindah macam ni, boleh je kita terus masuk dalam pasu. Tapi saya sikit tunjuk contoh ha. Ini kalau satu pokok. Tapi kalau kita pindah macam ni, sikit
Sikit tunjuk ah. Kalau macam ni. Kalau dah banyak macam ni, so macam mana? Kita mesti akan nak cabut ke, nak susah kan kita nak apa, kalau bahasa Kedah ni kita kata nak relaikan dia kan. Nak apa, keluarkan tanah ni susah. Jadi kalau kita nak pecahkan takut akar dia tercabut. Kalau macam ni satu pokok tak apa, kita boleh terus tanam je. Okey, nampak? Tapi kalau tumbuh banyak, kalau dia ada rapat-rapat macam ni, so macam mana nak buat? Guna spatula. Nanti minta kat ni Cik Fauzi. Cik Fauzi banyak kan? Ada. Sebab bahagian makmal banyak spatula, nanti bagi satu kat sini. Ni sikit pakai sudu lah. Okey. Kalau tengok ni dia dah tumbuh banyak macam ni. So kita dah korek, kita masukkan dalam air. Simple lah. Masuk dalam air. So air tu akan tolong pisahkan biji benih tu, anak benih tu. So kalau kita tengok sekarang ni kalau boleh nanti tunggu anak benih ni besar sikit ya. Tapi sekarang ni sikit tunjuk ni kecil. Tapi bila sikit masukkan dalam air, nampak biji benih ni langsung dia tak rosak. Nampak tak? Jadi boleh terus tanam je, langsung tak rosak. Lepas tu kalau nak pindah biji benih ni, pastikan buat pada waktu sebelah petang. Okey? Pemindahan biji benih jangan buat waktu pagi. Okey? Tapi ni sikit nak ajar, tapi kalau betul-betul praktik jangan buat waktu pagi sebab bila kita dah start pindah, nanti dia panas, so biji benih ni akan berlaku hydrate. Dia akan air dia akan keluar. Jadi dehydrate kan. So nanti dia akan kecut. Jadi kalau nak pindah, mesti pindah waktu petang. Buat pemindahan waktu petang. Okey. Abang Asrul baru muncul. Okey, sibuk kot pagi ni. Okey, Muhammad Didi, selamat datang ke live sikit. So terima kasih. Sekarang ni sikit tengah ajar macam mana nak buat pemindahan anak daun sup yang dah bercambah. Okey, Muhammad Didi boleh tengok live sikit. So nak komen apa-apa boleh komen kat situ. InsyaAllah sikit akan jawab satu persatu. Okey, tak sonok kot cakap seorang-seorang ni. Okey, boleh tanya apa-apa kat situ. Okey, kalau tengok sekarang ni sikit dah masukkan dalam air. Siapa yang baru tengok live sikit sekarang ni, sikit keluarkan biji benih yang bercampur banyak ni. Kalau kita tengok ni, biji benih yang bercampur banyak ni. So kita jangan cabut. Bila cabut, akar dia mesti akan terputus. Okey. Cara yang sikit terbaik, sikit selalu cabut. Sikit selalu cabut je akar tertinggal. Okey, Nur Azwar jangan buat macam tu. Ni teknik yang sikit buat. Masukkan dalam air. Okey, bila masukkan dalam air, kita akan dapat akar dia dengan pokok tu cool, masih elok, masih cantik. Faham tak? Kalau kita tengok sekarang ni, sikit akan ambil balik. Sikit akan ambil balik satu pokok yang kita dah masukkan dalam ni. Okey. Kalau tengok dia punya pokok dia masih cantik, masih orang kata apa, akar dia tak terputus pun. Nampak? Masih elok. Nampak? Bila kita dah masukkan dalam air. Sorry duduk berkebun, lupa live ni. Abang lupa pula live sikit. Okey? So Abang Asrul duduk dekat Slim River. Dia juga ejen sikit, boleh dapatkan produk sikit dekat Abang Asrul. Okey, kalau tengok ni, satu pokok ni tadi masa sikit keluarkan dia daripada pasu ni, dia orang duduk banyak-banyak tau. Jadi sikit faham, ramai yang salah step ni tau. Jadi bila kita tanam bercambah banyak macam ni, okey? Jadi macam mana kita nak pisahkan mereka ni satu-satu. Faham tak? Nak keluarkan dia ni satu-satu. Jadi kalau dia tumbuh sepokok macam ni, senang. Terus pindah dia, tak payah dah rosakkan akar dia. Terus pindahkan dia masuk pasu. Tapi kalau dia tumbuh bercambah macam ni, okey? Yang sikit ajar tadi lah, kita korek dengan sudu. Okey, yang banyak ni kan, kita korek dengan sudu. Lepas tu kita masukkan dalam air. Okey, kalau tengok sekarang ni, dia berada kat dalam ni. Nampak tak? Okey. So, kita boleh ambil satu-satu ni, boleh tanam. Jadi, pemindahan, ya betul Kak Rashidah, pemindahan anak daun sup pada waktu petang. Maksudnya bukan daun sup saja. Semua benih, kalau nak buat pemindahan, mesti waktu sebelah petang ataupun lewat-lewat petang, nak malam sikit baru pindah. Sebab waktu tu, dia punya suhu sejuk. Jadi, dia tak stres. Macam kita kan, nak pindah rumah, tengah-tengah hari, stres juga kan. Berpeluh kan. Okey, faham ah? Jadi sikit dah tunjuk tadi first tadi kita dah belajar macam mana teknik semaian biji benih. Sikit dah tunjuk macam mana nak semai biji benih dalam pit moss yang menjadi tempat dia tempat semai tu terus jadi ni kan. Terus jadi dia punya pasu dia. Okey.
So sikit dah ajar macam mana nak semai pagi tadi, awal-awal tadi. Lepas tu semai ada dua teknik yang sikit buat, satu pitmore, satu atas span ni. Okey. Lepas tu yang kelima tadi sikit tunjuk macam mana nak buat penjarangan. So penjarangan yang sikit dah ajar tadi, daripada banyak-banyak tadi kita akan buat penjarangan sehinggalah satu pasu macam ni, satu pokok je tau. Satu pasu hanya satu pokok sahaja. Jangan letak banyak-banyak benih. Kalau letak banyak-banyak benih, jadilah macam kita beli kat pasar macam ni. So daun rusuk dia tak gemuk. Nampak tak? Sebab ni ada dekat, ingat dalam 15 pokok ni. Satu pasu dia letak banyak ataupun dia tanam banyak-banyak kan. Tapi dia orang tak apalah, dia orang nak menjual. Macam kita nak tanam sendiri kat rumah, kita nak hasil tu gemuk macam ni. Okey, ni siap berbunga. Okey. Kita nak gemuk macam ni, batang pun besar, batang marker-pen. Cik Azwan dah tengok depan mata dia. Okey. Lepas tu okey. So tengok kan. Yang ni 2 pokok. Ada 2 pokok. Jadi paling banyak 2 pokok je. Jangan lebih-lebih. Jangan kita macam kadang kita ni sayang nak buang benih banyak kan. Biar ni sedekah orang tak apa. Kan banyak-banyak kan. Bagi ke orang. Sedekah je. Jadi yang kita tanam sepokok 2 je dalam pasu. Yang banyak-banyak ni sedekah. Okey. Kalau ejen-ejen sikit main jumpa sikit bagi je insya-Allah. Okey. So sikit dah tunjuk tadi. Sikit dah tunjuk teknik semaian. Lepas tu teknik pemindahan. Okey. Teknik pemindahan ni masuk dalam air je ni boleh pindah-pindah. So teknik pemindahan ni sangat penting. Semai tadi dah tumbuh, pindah pula silap memang fail lah. Okey, faham ah? So boleh dengar live sikit, boleh dengar. Kalau boleh dengar buat sikit good, tekan sikit good boleh dengar ataupun bagi love sikit. Okey. Boleh dengar. Okey, siapa nak beli apa-apa produk dalam ni, ada ejen sikit yang dah tak nombor telefon depa semua tu, depa ada jual produk sikit 100% organik. Okey, sekarang ni kalau tengok daun suk tadi kita dah semai, dah bercambah. Lepas tu kita macam mana kita nak buat pembajaan. Okey, untuk dalam teknik pembajaan, okey sikit ulang balik ah. Kita akan belajar 9 teknik. Teknik yang pertama lokasi. Lokasi tu macam mana kita nak letak daun suk selepas dah berjaya macam ni dah berjaya. Kat mana kita nak letak daun suk kita. Okey, tu yang nombor 1. Sekali yang ni kita akan pergi. Nombor 2, pemilihan biji benih. Biji benih daun suk jenama apa yang sesuai. So kita yang sikit pakai green wool, baba dengan benih ria organik. So 3 tu yang sikit pakai. Okey, yang paling tinggi dia punya persentage hidup ria organik tu. Boleh beli dekat dalam Lazada sikit ada jual. Biji benih daun suk ria organik. Okey. Yang keempat, kadar siraman air. So saya dah tunjuk tadi, satu pokok daun suk kalau gemuk macam ni, kadar siraman air dia lebih kurang dalam 500 ml. Tapi kalau biji benih kecil macam ni, yang baru bercambah, kita kena siram dengan spray lah. Kalau kita tengok sekarang ni, tak boleh siram terus, kena pakai spray So bagi lembap. Okey, kadar siraman air bergantung kepada kita punya pertumbuhan pokok. Lagi besar pokok suk, lagi banyak air dia perlukan. Okey. Lepas tu penjarangan. Okey, penjarangan yang nombor 5 sikit dah ajar tadi macam mana nak buat penjarangan. Jadi dalam satu pasu, make sure last kali satu pokok ataupun 2 pokok je. Jangan kurang, jangan lebih. Kurang tak apa. Sebab kita nak daun suk tu gemuk. Okey, tu rahsia dia. Nak dapat daun suk yang gemuk, mesti dalam satu bekas tu dia saja. 1 ataupun 2 paling tinggi. Okey. Lepas tu pemilihan baja. Okey, yang ke-6 pemilihan baja, kita akan pergi ke topik pemilihan baja. Okey, macam mana nak pilih baja? Kalau tengok sekarang ni baja yang Siki guna adalah baja Loft Liquid Organic Fertilizer. Semua sayur Siki keliling rumah memang Siki pakai Loft. Okey, cara nak basuh Loft ni senang je. Kita ambil dalam Loft ni dia ada mikro. Okey, saya Siki akan tunjuk sertifikat Loft. Dia punya lab test Loft. Okey, dalam Loft ni, so kita akan ambil, kalau kita baca kat sini, untuk sayur daun 15 ml untuk 1.5. Okey, kena tengok dia punya show cara penggunaan ni. Dan kita terus ambil. Okey, pastikan Loft ni bila kita dah guna,
jangan lupa tutup tau. Nanti mikro dia ni akan rosak. Kena tutup. Lepas guna tutup. Okey. Kita akan letak 15 ml. So penyukat ni sikit dah bagi sekali dengan baja. Okey. Lepas tu kita masukkan dalam 1.5 liter air tanpa klorin. 1.5 liter air tanpa klorin ni botol bendera besar ni lah. Okey, sekarang ni sikit tak naklah bancuh banyak-banyak. Okey. Kita nak bubuh dalam spray ni je. Kita masuk. Untuk baja organik ni dia tak kisah dia punya orang kata pekatan. Maksudnya kalau kita terbancuh lebih pun tak ada masalah. Okey, pokok kita takkan terbakar. Ni botol ni 500 ml. Jadi pekat sikit lah baja sikit. Tapi tak apa. Okey. Baja ni mesti kena bancuh dengan air tanpa klorin ya. Sikit dah ajar tadi macam mana nak dapatkan air tanpa klorin. So boleh pakai air hujan ataupun air yang kita simpan semalaman, air klorin. Okey. Sekarang ni sikit dah bancuh loft. So kita goncang kan. Okey. Kalau macam satu pokok macam ni, macam mana nak bajau kan. So satu pokok macam ni, memang untuk loft ni kita akan siram dekat dia punya pangkal. Nampak tak? Kita akan siram. Okey. Siram loft ni boleh guna daripada awal pokok ni besar ni, dia punya percambahan biji benih macam ni, dah boleh guna loft. Okey. Siram dia loft ni kalau kita siram hari-hari, maksudnya sebelum kita pergi kerja tu kita bancuh banyak-banyak dalam tong, lepas tu kita siram hari, memang kita akan nampak pertumbuhan dia cepat. Okey, macam kita lah kalau makan hari-hari lagilah cepat besar kan. Tapi kalau makan setahun sekali nak jadi macam mana? Tak ada. Kalau makan seminggu sekali, so kita punya badan akan turun kan, susut. Sama je macam pokok. Kalau kita bagi dia siraman hari-hari, insya-Allah dia akan mempercepatkan proses dia dan saiz dia akan lagi besar. Okey. So kita nak hasil tu cepat memang kena siram hari. Tapi kalau tak sempat juga, seminggu 3 kali pun dah okey. Okey? Maksudnya siram loft ni liquid organic fertilizer seminggu. Jangan lupa tutup sebab nanti mikro dia akan rosak. Okey? Seminggu 3 kali siram pun dah okey. Okey, dalam loft dia ada mikrob yang dapat memproseskan baja bagi kepada pokok. Maksudnya kalau kita guna baja kimia, tak ada mikrob yang akan bagi buat baja kimia. Tapi kalau untuk baja organik dia ada mikrob, dan walaupun pertumbuhan dia tu slow, kalau macam ni, sikit baru pindah seminggu tau. Yang ni Ustazah Kamilah bagi sikit, baru pindah seminggu, nampak dia dah start keluar pucuk baru. Okey, nampak tak? So dia lambat sikit, tapi bila dia dah start tumbuh, pokok dia sangat cantik dan dia punya ketahanan pokok sangat-sangat tinggi bila kita guna baja organik ni. Resisten dia sangat-sangat tinggi. Dia punya ketahanan metabolisme dia sangat-sangat tinggi. So make sure kalau nak tanam sayur-sayur ni, gunalah organik 100%. Sebab kita organik ni selamat lah untuk kesihatan kita kan. So kalau tengok sikit akan siram, loft ni kita akan siram dekat bawah tau. Bagi kedua dia punya pokok pun tak apa, tak ada masalah. Kita siram macam ni untuk loft. Okey. Sebab kan nak bancuh loft ni kan 15 ml tu 1.5 liter. Jadi kalau hari-hari nak siram ataupun nak siram seminggu 3 kali tu, bancuhlah banyak-banyak terus. Maksudnya bancuh dalam tong 10 liter kan. So kita ambil loft lebih kurang dalam 100 ml untuk 10 liter air. Okey, so lepas tu siram. Loft ni ada 3 saiz. Sikit buat ada 250 ml saiz ni. Harga dia RM25. Lepas tu dia ada saiz 500 ml 1 liter dan pack ladang 5 liter. So boleh beli. Bagi sikit yang pengeluar baja ni, founder baja, sikit dok kalau boleh kita ni tanam sayur 100% organik. Maksudnya jangan guna baja pun jangan guna kimia. Dulu memang sikit guna baja untuk sayur ni kimia, tapi bila sikit dah jumpa formula loft ni 100% organik, sikit dah totally tanam sayur dekat rumah 100% organik. So kita nak makan pun kita tak takut, 100% organik. Okey, so kita guna loft. Okey, loft ada 3 set 3 pack dia, ada 250, 500 dengan 1 liter. Okey, so kalau biji benih kecil pun kita siram je. Tapi pakai spray lah. Sikit spray. Sekali kalau tunjuk macam ni, sekali sudah ni dia terikut baja berapa hari sekali. Sehari sekali pun dah cukup. Okey, kalau nak siram 1 hari 2-3 kali pun tak ada masalah baja ni. Sebab baja ni organik, tak ada masalah. Tapi kalau dapat 1 hari sekali pun dah cukup dah memadai. Okey.
So untuk biji benih yang kecil macam ni kita spray. Ni ada love dalam ni, ada liquid organic fertilizer. So dia ada mikro dalam ni, dia akan mempercepatkan proses pertumbuhan. Okey. Boleh baca love punya kelebihan dekat sikit punya post-post sikit. Apa kelebihan love ni, dan boleh tengok dia punya hasil-hasil love yang sikit tunjuk dekat ni. Okey, siram dia. Lepas tu ni daun sup. Ni sikit baru je buat sup minggu lepas. Ni daun sup yang sikit selalu buat sup lah. Bukan banyak pun dekat rumah sikit. Ada 3 pokok yang besar je, tapi selalu je boleh makan buat sup. Okey. So siram macam ni je lah. Okey, kena daun tak ada masalah. Okey, dia organik. Kena tangan kita ke, anak kita nak guna log ni ke tak ada masalah. Okey, anak kita nak pegang baja ni pun tak takut. Memang organik. Lepas tu nak makan nasi pun tak ada masalah. Okey, dah siap ah. So teknik pembajaan sikit dah ajar. Gunakan baja loft. Okey, siapa baru tengok ni? Okey, Encik Jamal. Okey, Encik Jamal selamat datang. Okey, Laswati, Sajuri, loft boleh guna untuk sayur daun lain tak? Boleh. Okey, untuk loft ni dia akan pecah kepada 3 jenis tanaman. Sayuran daun macam sawi, kailan, kobis, tu kangkung, tu sayuran daun. Dan sayuran berbuah macam cili. Okey. Loft ini untuk nilai N saja ke hanya untuk pokok berdaun saja? Okey, ni sikit beritahu. Loft boleh guna untuk 3 jenis tanaman sayuran. Loft ni sikit buat untuk sayur je tau. Sayuran ni pecah kepada 3. Sayuran daun, sayuran berbuah dan sayuran berubi berbawang. Sayuran daun ni macam kangkung, sawi, kailan. Sayuran yang berbuah ni macam cili, terung, timun. Sayuran yang berubi berbawang macam lobak. InsyaAllah nanti sikit akan ajar macam nak tanam lobak. Sikit tengah semai lobak putih ni. Okey, lobak, berbawang, bawang apa semua tu boleh guna. Jadi ketiga-tiga jenis sayuran ni boleh guna loft. Okey. Yang dah terputus tu masuk balik Okey, so loft ni sesuai untuk sayur sahaja sebenarnya. Tapi kalau nak guna untuk pokok-pokok lain pun boleh, macam pokok buah-buah boleh. Tapi sikit suggestkan untuk sayur lah. Sayur yang kita cakap tadi lah, ada pecah 3. Sayur berdaun. Sebab orang fikir kalau sayur ni sayur daun je. Tapi sayur ni, cili pun sayur sebenarnya. Tapi dia dalam kategori sayur berbuah. Okey, kena faham Okey, lobak pun sayur. Tapi dia dalam sayur berubi berbawang. Okey. So, ya, kita dah belajar macam mana nombor 6, iaitu pemilihan baja. So, nombor 7, kawalan serangga dan kulat organik. Okey, untuk kawalan serangga dan kulat, kenapa pokok sikit kurangnya ulat datang makan ataupun kurangnya serangga kacau? Sebab sikit memang mengamalkan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali memang sikit akan spray kawalan serangga organik 100%. Yang ni memang ada sertifikat dia, memang kita dah masuk ujian lab, memang 100% organik. Nak belajar tanah lobak putih Syabah, sikit memang nak ajar tanah lobak putih. Sebenarnya dulu sikit pergi ke Bukit Fraser. Bila dekat sana dia orang buat lobak ni tanam tinggi lah, lobak putih kan. Jadi kita cabut lobak putih tu dekat kata apa, dia punya batas tu, jadi seronok tau lobak putih ni. Dan dia punya daun dia cantik, dia macam sawi. Dia punya daun lobak putih, dia tak berserabut. Kalau lobak yang oren ni, carrot oren, orang panggil carrot kan, dia punya daun dia macam bersabut. Jadi pokok dia tak cantik. Tapi kalau lobak putih memang cantik. InsyaAllah Nur Azwan nanti sikit akan ajar macam nak tanam lobak putih. Okay, so untuk yang ketujuh, kawalan serangga, kita punya topik yang ketujuh adalah kawalan serangga. Kalau kita tengok sekarang ni, macam mana sikit punya pokok sentiasa orang kata apa, tak ada serangga yang kacau lah, ulat-ulat kacau lah semua kan. So sikit ada buat kawalan serangga. Okay, dalam kawalan serangga ni dia ada NIM. So NIM ni dia akan cegah ulat-ulat jenis terbang apa semua ni, dia akan cegah. Okey, lepas tu dia ada Chitosan Plus. Chitosan Plus ni untuk elok untuk ulat-ulat yang jenis kupu-kupu petang tu, ulat-ulat jenis ulat yang macam beluncas tu kan. So dia tak suka. Lepas tu dia ada dalam ni mengkudu. Mengkudu ni fungsi dia, dia punya daun tu jika rosak dia akan boleh pulihkan semula. Tu dia punya herba-herba yang kita guna lah, dan macam-macam herba lagi kita guna dalam ni. Jadi yang untuk biocontrol ni, dia dalam ni tak boleh guna sebab dia ada orang kata apa, satu bahan yang mana dia tak boleh bercampur dengan
produk-produk lain yang Siki ada. Jadi dia hanya kena guna dia sahaja untuk buat kawalan. Faham tak? Jadi kalau guna organik macam biocontrol ni, pastikan dia sahaja kita guna. Maksudnya jangan campur dalam biocontrol ni dengan produk lain. Jangan campur dengan Loft, jangan campur dengan Plant Booster. Jangan. Loft, Plant Booster dengan soil treatment dia boleh campur 2-3 hari baru boleh guna yang produk lain. Tu Siki akan buat dalam seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali spray biocontrol. Biocontrol ni alhamdulillah musim ni Nur Azwan pun dah pernah datang rumah Siki. Musim ni semua tanaman-tanaman sayur-sayur keliling rumah Siki boleh makan. Maksudnya tak adalah ulat yang kacau sangat. So alhamdulillah boleh makan sayur organik 100%. Okey, ni biocontrol. Cara nak guna biocontrol 5 ml untuk 1.5. Okey, Ustaz. Okey. Boleh faham Boleh nampak live sikit? Boleh nampak tak Ustaz dia loading balik. Pasal lama sangat kita live. Dah nak dekat pukul 11. Okey. So kita dah nak habis kita punya topik ni. So ada pun soalan lagi kat bawah tu. Pokok ketumbar sama ke pokok suk? Ke saya selalu feed tanah ketumbar? Okey. Pokok ketumbar lain. Dahlia Din. Pokok ketumbar dia punya bau dia lain. Suk dia bau daun suk lah. Ketumbar ni selalu orang buat ni. Ada? Ketumbar ni selalu orang buat. Okey, boleh nampak live sikit ni. Bagi good tak? Sebab tadi dia terputus sekejap. Boleh nampak ah? Kalau nampak boleh bagi good sekejap kat sikit. Lobak Putih akan ada video panduan selepas ni, like page tu. Ya, Abang Asrul. Terima kasih Lobak Putih. Lepas ni kita akan ajar live juga. So boleh like page Siki Cikgu Kebun fan page ni. Dan Gapis Tani ni page ni Abang Asrul. Lepas spray berapa hari boleh tuai? Lepas spray berapa hari boleh tuai? Spray apa? Biocontrol. Spray biocontrol, lepas je spray boleh guna terus, tak ada masalah. Okey, boleh sebab dia organik 100%, tak ada masalah. Basuh boleh makan terus. Okey? Cara tanam pokok ketumbar sama ke? Sama. Kak Rashidah sama. Pokok ketumbar dengan daun sut sama. Okey, boleh nampak live sikit ya. Dia terputus sekejap tadi. Okey, Kak Rashidah, pokok ketumbar dengan cara tanam dia sama. Okey? Dan ketumbar selalunya orang buat tombiam. Daun ketumbar kan. Kalau daun sup ni kita buat sup lah. Okey? Tapi dia punya bentuk daun dia lebih kurang. Kalau orang tak kenal, dia akan ambil ketumbar. Lepas tu pergi buat sup. Okey? Ketumbar dia punya bau dia cengih sikit. Orang kadang kata bau dia tengik. Tengik. Daun hampir sama tapi berbeza. Tapi rasa cara tanam dan cara jaga juga macam daun sup. Betul. Betul Abang Asrul. Cara tanam ketumbar dengan daun sup lebih kurang sama. Okey? Dan teknik yang Siki guna ni boleh aplikasikan untuk sayur-sayur lain juga. Okey, boleh nampak live sikit Boleh buat good sikit, boleh nampak Buat love boleh nampak Okey, sebab kita dah live tu lama, so Siki dah nak ni ada sound okey. Okey, sound okey Okey, Siki dah ajar macam mana kawalan. Lepas tu apa medium tanaman dan tanah. Okey, medium. Tadi Siki dah tunjuk apa dia punya medium untuk semai biji benih. Sebenarnya macam mana Siki semai biji benih, macam tu lah medium untuk Siki tanam. Sikit medium dia Siki tanam. Kalau tengok ni, yang ni Siki tanam. Ada tanah yang Pak Mael punya. Pak Mael dalam ni. So ni tanah dia bersabut sikit dan bermikro. Ni Pak Mael ada jual. Pak Mael duduk Taiping. Jadi dia bawa bagi kat Siki. Jadi Siki guna juga tanah dia. Lepas tu kita boleh juga guna 100% sabut. Kalau tengok macam ni sebenarnya asal dia sabut dengan pig moss. Kalau tengok, tapi dia dah lama kan. So dia dah jadi macam tanah. Nampak tak? Sebenarnya dia adalah sabut. Okey. Sebab kalau nak cari sekam padi bakar ni susah. Jadi guna sabut, guna pig moss pun dah okey. Jadi kan gaul kedua-dua tu sabut dengan pig moss sekali. Kalau ada sekam padi bakar, gaul sekali. So ketiga-tiga medium ni memang Siki guna. Jadi tak perlu ada tanah pun. Okey. Lepas tu kita akan buat rawatan ni soil treatment. Okey. Apa yang Siki tengah tunjuk sekarang ni, produk-produk yang Siki tunjuk ni sebenarnya memang Siki guna
Sebab dalam soil treatment ni dia ada microbe yang boleh tahan sehingga 200 darjah Celsius dan microbe NPK. NPK yang boleh bantu menjaga tanaman dan memberi bajau. Okey. So kalau tengok ni dia punya microbe dia bau masam-masam sikit lah. So microbe dia, kelebihan produk SK punya ni, dia tak busuk. Dan boleh bila kita campur dalam air tanpa klorin, kita boleh biar dia berapa lama pun dia tak busuk. Okey, kalau kita buat microbe yang menggunakan molasses, dia akan bau busuk. Okey. So air tu akan bau busuk. Okey. Yang ni microbe ni kita tak gunakan molasses. Kita ada teknik dia membiak dia, tak pakai molasses. Jadi dalam 1 mil microbe soil treatment ni dia ada 100 juta dia punya microbe. Dalam 1 ml 1 mil dia ada 100 juta microbe. Jadi macam mana nak guna? Okey, sikit tunjuk kita terus campur dalam ni air ni. Okey, 5 ml. Sebelum nak guna kita goncang dulu. Okey. Sekarang ni microbe ni tidur. Okey, so ada teknik untuk tidurkan microbe ni. Jadi dia tak kembung lah botol ni. Jadi nak bangunkan dia balik, kita ambil boleh guna penutup ni ataupun guna dia punya penyukat tadi. Mana dah penyukat tu? Ni. Okey, pakai penyukat ni sikit ada bagi. Kita ambil 5 ml je. Okey, untuk yang tanam pakai sabuk pun boleh guna. Kita punya soil treatment ni yang tanam dalam medium sekam padi pun boleh guna, yang tanam atas tanah pun boleh guna. Microbe tanah ni dia akan kalau baca balik dia punya kelebihan dia. Sabuk kelapa biasa boleh guna sabuk. Sebenarnya sabuk yang orang jual itu daripada kelapa biasa juga, cuma dia hancurkan. Okey, 5 ml untuk 1.5 liter air. Ni 1.5 botol ni Kalau tengok langsung microbe ni dah turun dalam ni, dia bila dia dah masuk dalam air ni dia terus bergerak. Jadi dia dah bangun balik. Okey? Dia dah bangun balik. Tadi dia tidur dalam tu. So bila dia dah masuk dalam ni baru dia akan bangun. Lepas tu kita nak goncang dia. Okey. Jadi kelebihan microbe soil treatment ni dia tak busuk. Jadi air ni walaupun kita tak sempat siram ke semua pokok kita, dia punya air ni tak busuk. Faham tak? So soil treatment, plant booster dengan loft memang tak busuk. Ini memang tak busuk. Okey? Kalau busuk tu bagi tahu kat sikit balik, memang dia tak busuk. Okey? Yang busuk adalah biocontrol. Yang tu busuk sebab dia buat dengan neem dengan citosan dan dalam tu dia akan ada aroma yang bagi serangga tak suka. Dia memang busuk. Okey? Lepas tu microbe tanah ni kita siram je. Okey? Kita siram macam ni. Jaga kesihatan Umairah. Umairah tutup pintu, jangan buka. Okey? Okey, so siram je kat bawah. Okey. Dan mesti ada orang tanya sikit, nak guna satu-satu produk ni susah kan? Sebenarnya kita boleh campur je ketiga-tiga ni plant booster, biocontrol. Nak guna satu-satu ni kan leceh kan? Okey, lepas tu loft. Kenapa Umairah? Kena jaga elok. Okey, faham. Umairah pesan kena jaga elok. Okey. So ketiga-tiga ni kita boleh campurkan sekali dalam satu botol. Tapi sebenarnya kalau guna asing-asing lagi bagus. Tapi kalau masa tak mengizinkan, tak sempat, ketiga-tiga ni function dia berbeza. Loft baja utama, ni plant booster, yang ni soil treatment. So dia punya function dia berbeza-beza. Tapi kalau tak ada masa, boleh campur ke semua ni. Jadi ambil air 1/5, boleh je campur sekali dengan plant booster ni. Okey? Boleh campur je dengan plant booster ni, tak kisah. Plant booster pun ambil 5 ml je. Okey, apa kelebihan plant booster ni? Dia akan gandakan saiz, insya-Allah. Kalau kita guna berterusan, saiz dia akan jadi giant. Plant booster dalam ni ada dia punya N dia tinggi dan K dia tinggi. Untuk nak bagi pokok cili kita lekat buah dan buah lepat, boleh pakai plant booster yang sikit buat ni. Okey, insya-Allah nanti sikit akan kongsi juga macam mana nak tanam cili. Sebab mesti ada ramai nak tanam cili kan. So sekarang ni kita dah masukkan loft, kita dah masuk plant booster dengan soil treatment. Okey, dua ni kita dah masuk dalam satu botol. Okey. Okey, Humairah pergi kat mama.
pergi kat mama. Umar dah baca buku. Okey, saya papa tanya, baca buku. Lepas tu kita akan masuk loft. Okey. Loft 15 ml untuk 1 liter. Tapi ni air tak sampai 1 liter, tapi tak apa sebab baja organik ni dia tak rosak. Okey, boleh masuk ke tiga-tiga ni sekali. Guna 3 produk tu je yang sama ke lain-lain hari-hari? Okey, macam ni. Untuk dia punya soil treatment ni, kita pakai sebulan 2 ataupun 3 kali pun dah cukup. Okey, sebulan 2 kali dah cukup untuk soil treatment. Plant booster kita guna seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali plant booster. Okey, loft memang kita guna hari-hari ataupun seminggu 3 kali. Tapi guna 3 produk tu je yang sama ke lain-lain? Laswati, guna 3 produk tu je yang sama. Ya, sikit guna yang ni je. 3 produk ni yang sama je. Okey. So, ketiga-tiga ni kita campurkan dalam satu botol. Okey. Ni bagi orang yang tak sempat masa. Tak sempat. Jadi tak ada masa nak siram hari-hari ataupun tak ada masa nak bancuh. Jadi dia terus buat siap-siap dalam satu mineral water ni. Ketiga-tiga produk ada siap-siap kat dalam ni. Ni nak jimatkan masa sebenarnya. Tapi Nur Hayati, hai kak. Okey. Bagi yang nak jimatkan masa, air apa tu? Nur Hayati ni air yang sikit bancuh baja, ada Loft Liquid Organic Fertilizer. Liquid Organic Fertilizer adalah baja utama untuk pertumbuhan. Lepas tu kita ada ni Loft ni, Liquid Organic Fertilizer. Okey. Hari ni sikit akan bagi untuk 2 orang free gift. Kita akan bagi gift ni kepada yang share video ni. Okey, kita akan bagi gift. Lepas tu kita ada plant booster. Dalam air ni ada plant booster. Okey, lepas tu ada soil treatment. Okey. Okey, Kak Yati, ni air ni sebenarnya air baja lah. Air tanpa klorin, betul? Bukan air paip. Ataupun boleh simpan air paip tu semalaman. Ini untuk orang yang tak sempat nak siram ataupun nak bancuh hari-hari. Okey. Jadi dia terus masukkan 3 produk ni dalam satu. Lepas tu okey, sekarang ni ada plant booster kan dalam ni kan. So dia boleh masuk dalam ni. Dia boleh masuk dalam spray ni ataupun dia boleh terus siram. Okey, ni sikit nak tunjuk sebab dalam ni ada plant booster. Sebab yang tajuk yang ke-9 adalah foliar. Foliar ni adalah baja semburan. So kita boleh sembur terus. Okey, kalau tengok sekarang ni pokok daun suzuki ni dia tengah berbunga. Kalau tengok sekarang ni. So kenapa dia berbunga dan bunga dia sangat banyak? Sebab kita bagi plant booster kat dia. Kalau tengok kan, ni bunga dia. Okey, nampak bunga daun suzuki. Tu, cantik kan? Okey. So kita dah bancuh plant booster kat dalam ni. Plant booster ada, Loft ada dengan soil treatment. Boleh je bagi kat pokok. Sebab organik tak ada masalah. Kena kita pun tak ada masalah. Okey, kita bagi dia pokok macam ni. Nampak? Spray. So pokok yang kecil pun kita boleh spray. Macam ni kan. Biji benih baru semai. Air dari penapis boleh tak? Boleh. Air dari penapis kan tak ada klorin. Boleh guna, tak ada masalah. Okey. Okey. Biji benih kecil macam ni pun kita boleh spray. Nampak? Okey. Dalam ni dah ada air baja apa semua. Okey. Dan share. Okey, share banyak-banyak. InsyaAllah sikit akan bagi free gift kepada 2 orang yang share video ni. So sikit akan bagi ni Loft untuk 2 orang. Okey, kita akan bagi. Okey, alhamdulillah dah selesai teknik penanaman daun su. Untuk siapa yang baru masuk live ni boleh share dulu, nanti boleh tengok balik video ni start daripada awal. Okey, buat good sikit, bagi love sikit kat sikit. Okey, sikit akan tunjuk sikit certificate analysis daripada lab. Okey. Okey, betul ke Sikit ni jual produk 100% organik? Okey, so dalam file ni Sikit dah simpan semua testimoni. Kalau tengok, okey, testimoni. So terkali tak? Terkali kan? Pasal kamera tu kan? Sikit tunjuk certificate untuk Loft. Certificate untuk Loft. So kalau tengok flyer sikit ada kelebihan. Okey, ni Loft So Loft adalah baja cecair organik 100% khas untuk sayuran, organik 100%, unsur natural lengkap untuk tanaman sayur-sayuran, tiada unsur kimia sintetik, boleh digunakan secara konvensional, hidroponik dan fertigasi untuk Loft
Okey, kalau tengok dia punya certificate loft. Okey, ni daripada chemist dengan microbiology, sebab sikit akan check sekali mikro yang baik dalam ni dan mikro yang tak baik. Maksudnya dalam ni kalau tengok memang tak ada. ND ni not detected. Maknanya kalau bawah pada 10 ni dia tak ada detect mikro yang tak baik dalam ni. Jadi kalau tengok persen dia, loft ni ada N dia 2.3, P dia 0.7, K dia 0.7. So sikit dah ada certificate dia loft ni. Dia punya certificate. Lepas tu kita ada certificate ni soil treatment. Soil treatment ada dia punya mikro dia ketahanan 200 darjah Celsius. Semua ni kita ada buat test. Kalau kita tengok sekarang ni tanah yang sebelah sini tanah tidak dirawat ni dia keras. So yang dah ada dirawat ni dia dah lembut. Kalau tengok ni tanah dah lembut, dia ada pertumbuhan pokok kat dalam ni. Sebab dalam video ni mungkin tak nampak jauh, tapi boleh tengok nanti sikit akan share benda ni. So ni dah dirawat. So tanah ni sebenarnya hampir 5-6 tahun tak pernah diusik. Kita rawat balik dah boleh tanam pokok menggunakan soil treatment. Okey, itu kelebihan soil treatment. Lepas tu ni biocontrol. Kalau tengok biocontrol ni 100% organik ni. So ni dia, boleh baca dia punya ni. Okey. Dan ni dia punya certificate dia, lab dia. Kalau tengok untuk kawalan serangga organik ni, kita pastikan organophosphate dia jangan ada. Okey. Maksudnya jangan ada unsur-unsur yang macam ni apa malation, adanya macam ni, semua ni dalam organophosphate. Organophosphate ni kalau ada tu maknanya kimia. Jadi kalau tengok sini dia tulis not detected. Maksudnya ahli kemis ni dia kata semua bahan yang dalam produk sikit ni 100% organik sebab semua tak ada detect. Sebab paling kecil, sebab dia punya bacaan unit dia 4 per billion. 4 per billion, sekecil-kecil zarah pun dia tak jumpa chemical dalam sikit punya baca, sikit punya kawalan serangga. So tak detect. Okey, so kelebihan biocontrol ni kalau tengok dia pulihkan balik daun yang dah berlubang. Sikit tunjuk dekat sikit. Daun tu dah berlubang, so dia pulihkan balik. So nampak dia pulihkan balik ni. Ni lubang, so yang ni dia pulihkan balik. Nampak ni dia pulihkan balik. Okey. Tu kelebihan herba yang ada dalam biocontrol. Dan plant booster pun kita ada buat certificate dia. Dia punya certificate analysis lab dia. So plant booster dia tinggi K dengan N, 3.5 dengan 1.3. Dia punya P dia 0.8. Okey, ni dia punya certificate dia. Boleh tengok ni ujian lab yang sikit buat. So bunga ada tak? Bunga apa? Okey, Hakim hai, baru masuk live terputus Okey, start sikit baca sikit lagi apa benda. Pokok bunga ada untuk produk ni untuk bunga. Bunga kita pakai single, kita kena pakai kimia. Tapi nak guna organik pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak fokus pakai kimia. Sikit boleh guna 3 baja tu untuk strawberry ke? Boleh guna. Strawberry pun boleh guna. Sebab kalau ikut dia punya plant booster ni, K dia tinggi. Boleh guna untuk pokok strawberry. Okey, bunga ada tak? Bunga ada tak? Okey, hai Hakim. Okey, dah masuk. Koyum baru masuk. Daripada Jannah Baik Koyum. Okey, terputus masuk balik Kak Nuraini. Thank you baca saya sekarang. Sikit baca, sikit kena baca balik. Baca saya sekarang Kak Nuraini punya ni sikit tak nampak. Koyum baru masuk. Ya. Okey, baca saya sekarang pokok hidup cantik tapi berbunga, tapi bila berbunga suka kering. Buah pun kecil. Kak kena pakai plant booster. Ni plant booster. Itulah kau guna plant booster. So sikit ada tanam raja pun. So bila sikit guna plant booster ni dia akan keluarkan bunga tu banyak. So bunga tu lagi tahan sebenarnya. Okey. Strawberry boleh tak tanam? Strawberry boleh tanam ke? Cuaca panas. Strawberry ni boleh tanam lah kau. Memang kita dah tanam banyak strawberry lowland, tanah rendah. Okey, kalau tengok certificate dia, ni plant booster, ni hasil dia. So dia ni testimoni yang sikit boleh tunjuk. Okey, ni sikit tunjuk sikit lah. Ni testimoni dia. So ni pokok cili kampung. Sebelum lebih kurang dalam 3 minggu selepas dia. Pakai 100% organik tau. 100% organik. Okey. Kalau tengok ni dia punya, okey, boleh guna dalam hidroponik. So first di Malaysia baja organik 100%, loft boleh guna dalam hidroponik. Boleh guna, tapi pertumbuhan dia lambat sikit lah. Okey, ni sikit guna dalam hidroponik. So ni sikit boleh tengok sikit punya gambar dekat Facebook sikit. Boleh like sikit punya page, Cikgu Kebun Fan page. Okey,
sikit tunjuk sikit. Ni pokok cili. Okey, siapa minat tanam cili, ni pokok cili. Ni hasil untuk cili. Okey, ni hasil untuk cili. Okey. Lepas tu ni pokok bayam. Ni sikit tu bayam depan rumah tau. So ni bayam. Okey. Sikit tunjuk sikit lagi. Okey. Dia punya ni sawit emas. Okey, ni sikit buat mesin baja. Sikit dah masuk utusan. So produk kita pun ada kat situ. So sikit buat dia punya orang kata mesin ni sebab 100% organik. So ni ejen-ejen yang ni customer yang dah beli produk sikit. So alhamdulillah. So terima kasih semua yang tengok live sikit. So insya-Allah sikit akan kongsikan lagi pelbagai teknik tanaman live kepada anda. Tolong like sikit punya page dan sikit akan kongsikan banyak dekat sini. Ui, koyum. Dah semangat ni. Okey, alhamdulillah sikit nak bagi semangat kepada semua yang nak tanam. So insya-Allah sikit akan kongsikan banyak-banyak video kat sini. So sikit akan kongsikan insya-Allah kalau lobak sikit dah tumbuh cantik ni, sikit akan kongsikan macam mana nak tanam lobak putih. Siapa minat tanam lobak putih, buat good sikit tengok. Okay, so siapa minat tanam rock melon organik boleh, sikit akan tunjuk. Lepas tu siapa nak tanam sawi, insya-Allah boleh share video ni, boleh like sikit punya page, sikit akan kongsikan kat sini. So alhamdulillah siapa nak beli produk ada dalam ni, ramai ejen-ejen sikit dan boleh klik link dekat bawah tu siapa nak beli produk. Dan sikit nak bagi tahu kursus sikit So kursus sikit di Janda Baik pada bulan 3 tanam pokok tin pada awal bulan 3 tu kursus sikit. Mak Tin baru masuk. Mak Tin ejen sikit kat Kuala Kangsar, budak muda ni Okey, program sikit yang paling terdekat sikit akan berada di Ipoh. Siapa ada kat Ipoh boleh jumpa sikit. Sikit akan ada di Ipoh di Puspanita, bangunan Puspanita. Sikit akan buat jualan dekat bangunan Puspanita tu di Ipoh pada 30 hari bulan. Bulan ni 30 hari bulan sikit akan ada kat Puspanita. So lepas tu sikit akan ada dekat program Kak Rashidah di Sungai Buloh. Okey, pada 2 hari bulan. Pada 2 hari bulan 2 di 2 yang 2 program Kak Rashidah 2 hari bulan kan? 2 hari bulan hari Sabtu pada bulan 2. So sikit akan ada di Sungai Buloh. Lepas tu sikit akan ada di Janda Baik bulan 3. So tu program yang akan datang yang sikit akan buat 9 Mac. So Koyun dah beritahu tu 9 Mac kita akan buat program di Janda Baik macam mana nak tanam pokok tin. So program pokok tin 9 Mac bulan 3, bulan 2 sikit ada di awal bulan 2 di Sungai Buloh. Sebelum Raya Cina kita akan ada kat Sungai Buloh. Dan bulan ujung bulan 1 30 hari bulan sikit akan ada kat Ipoh. Siapa orang Ipoh yang nak beli produk organik 100%, insya-Allah boleh jumpa sikit di bangunan Puspanita. Okey, tolong boleh like sikit punya page Cikgu Kebun Farm page 2 hari bulan 2 di Masjid Payajaras. Tu Kak Rashidah dah mesej dah 2 hari bulan 2. Okey, kedah ejen ada tak? Rohana ada ejen sikit dekat Sungai Petani. Sungai Petani Kak Yati di Alostar Dr. Ismail. Boleh PM. Dan Cikgu Zakaria dekat Alostar juga, Cikgu Zakaria boleh PM. Okey. So Papa boleh lupa pula ejen Papa. So minta maaf, lupa banyak sangat tapi tak apa. Boleh mesej kat dalam ejen-ejen sikit. Dekat Kedah ada 3 orang ejen yang boleh ambil produk dekat sana. Okey, so siapa-siapa nak jadi ejen pun boleh. InsyaAllah sikit akan buka peluang untuk siapa-siapa nak buat duit, nak tanam sayur 100% organik kat rumah, nak bagi anak bini ataupun nak bagi suami makan sayur organik. InsyaAllah kita akan tanam sama-sama dan sikit akan ajar apa yang sikit tahu. Ini teknik sikit akan ajar, sikit akan kongsikan. Tak adalah pandai mana tapi adalah sikit-sikit ilmu nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, follow IG sikit, di IG sikit Cikgu Kebun, Twitter sikit pun Cikgu Kebun. So hari ni kita punya kesimpulan, kita dah belajar 9 teknik cara nak tanam Sungai Besar Laswati, Sungai Besar Ustazah Kamilah. Boleh tengok dekat Facebook nama Ustazah Kamilah. Sungai Besar ada ejen kita. Ustaz Kamilah Abdul Hamid. Okey, tu Facebook Ustazah Kamilah. Okey. Kesimpulan hari ni kita dah belajar teknik nak tanam sayur daun sup giant.
Macam mana dia sikit buat, kita ada 9 teknik. Tadi sikit dah tunjuk. Okay. Siapa-siapa yang tak tahu macam mana nak tanam, ataupun siapa-siapa nak cari produk sikit, boleh WhatsApp sikit. Ataupun apa-apalah, ada nombor WhatsApp sikit dekat pin post tu. Boleh klik pin post tu. Okay. So nanti sikit akan cari 2 orang yang share video sikit ni banyak-banyak. Yang share live sikit ni, sikit akan bagi gift kat dia 2 ni. Untuk live akan datang, sikit akan umumkan. So jangan lupa tengok live akan datang. Nanti sikit akan maklumkan dekat Facebook sikit. Live akan datang, sikit akan bagi ni love ni kepada 2 orang yang memang dah share banyak-banyak sikit punya live yang ni kan, yang menyokong sikit. So alhamdulillah, terima kasih. So kesimpulannya, hari ni kita dah belajar 9 teknik tanam daun sup. Okey, satu sikit kongsikan balik. Teknik yang pertama, lokasi. So macam mana nak letak pokok sup. Jadi pokok sup ni dia tak sesuai letak di tempat yang terlalu panas dan terlalu banyak hujan. Jadi kalau boleh letak di bawah awning rumah je. Okey, yang kedua, jenis sayuran, jenis biji benih. Yang sikit pilih ada 3 yang tadi sikit sebut, green wool, baba dengan benih ria organik. Biji benih tu yang sikit tanam yang paling banyak percambahan biji benih ria organik. So yang ketiga, semaian. So sikit dah ajar macam mana nak semai. So kita ada 2 teknik. Satu, semai pakai pig moss 100% macam ni. Di atas ada pig moss, bawah dia ada sekam padi bakar dengan sabut. Okey, lepas tu kita ada teknik semai cara ustazah pakai span. Okey. Okey, kadar siraman air yang keempat. Yang kelima, penjarangan. Sikit dah ajar tadi macam mana nak buat penjarangan. Okey. Yang keenam, pemilihan baja. Kita gunakan 100% organik, iaitu baja loft. Yang ketujuh, kawalan serangga. Kita gunakan biocontrol untuk kawalan serangga 100% organik. Yang ke-8, medium tanaman. So medium apa yang sikit guna? Sikit gunakan sabut, sekam padi bakar dengan pig moss je. 3 medium tu, sikit tak pakai tanah. Jadi tangan kita pun tak kotor. So yang ke-9, foliar ataupun vitamin. So kita pakai plant booster untuk foliar kita. Okey. So sikit dah tunjuk dalam video ni, boleh tengok balik. Kalau tuan-tuan share video ni, nanti boleh ulang tengok balik. Okey. So sikit dah sikit akan publish video ni, nanti boleh tengok balik. Okey. So yang baru masuk, minta maaf sikit dah nak habis sikit punya live. Boleh tengok balik video ni, share, nanti tengok balik. So Wahab Roni, nanti boleh tengok balik video ni sikit. Sikit dah nak habiskan kita punya perkongsian. So terima kasih semua yang tengok live sikit daripada awal sampai habis. Lama juga kita bersiaran. Daripada pukul 9 tadi sampai sekarang ni lebih kurang dalam 11.5 minit. Okey, lama juga. Alhamdulillah kita dah kongsikan 9 teknik macam mana nak tanam daun sup. InsyaAllah lepas ni sikit akan kongsikan lagi pelbagai teknik untuk anda yang nak belajar. So terima kasih yang datang ke live sikit, yang tengok live sikit, yang share live sikit. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam live-live seterusnya. So terima kasih semua.